kerusi Saudara Badrul yang merupakan umur dua sekali jawatan. Tadi dalam kereta bincang apa nama Syekh Badrul kita, apa tajuk nak cakap. Tapi asalnya saya dah banyak bulan sini, tapi baru ini kali kedua kan. Sini dah banyak program lah. Jadi sebab kita cakap tentang pengalaman, kita santai lah, kita sembang lah. Saya ingat antara benda penting yang Islam ajar, the most important purpose of Islamic teaching itu ialah to make us understand, comprehend what is the essence of this life. Apa tujuan sebenar, the very meaning of our life. Apa tujuan sebenar kehidupan kita. Dan manusia ini berjalan. Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata, wa ma li walid dunya wa ma dunya li, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Nabi kata, wa ma li walid dunya wa ma dunya li, apalah aku ni dengan dunia dan apalah dunia ini kaitannya dengan aku. Wa ma ana fi dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa taraka. Aku ini tidak lebih dari dalam dunia ini melainkan seperti seorang pengembara yang pergi untuk berteduh di sebatang pokok, sepohon pokok, dan kemudian dia bangun dan meninggalkannya. Ini the essence of our life. Untuk sedar apa hakikat sebenarnya kehidupan. Dalam proses untuk memahami hidup, agama suruh banyak perkara. Antaranya agama suruh manusia mengembara. Sudah baca kat mengembara. Quran kata fasiru fil ardi thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah kamu di atas muka bumi dan lihatlah apakah kesudahannya orang-orang yang mukadzibin, orang-orang yang mendustakan Tuhan. Ada syair yang disandarkan kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Al-Imam Syafi'i, syair ini disandarkan sebab apa? Sebab dia kadang-kadang dalam dunia akademik ni, kadang-kadang sebahagian benda yang disandarkan tu tidak dapat kepastian sejauh mana dia punya authenticity dia. Tapi disandarkan sebahagian syair ini kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Al-Imam Syafi'i, wa ma fi maqamin lidhi aqlin wa dhi adabin fi min rahatin fad'il awtani waghtarib. Tidak akan berada pada satu tempat bagi orang yang mempunyai akal dan orang yang mempunyai adab duduk rehat satu tempat. Fad'il awtana waghtarib, maka tinggalkanlah tanah air kamu dan pergilah bersendirian, mengembara. Imam Syafi'i kata hal ini. Kemudian Imam Syafi'i kata, safir tajid iwadan amman tufariquhu. Kamu bermusafirlah, nescaya kamu akan mendapati ganti kepada orang yang engkau telah tinggalkan. Wansab fa inna ladhidhal aishi fin nasabi, maka berpenat lelahlah, kerana sesungguhnya kelazatan hidup itu berada di dalam kepenatan. Orang yang duduk rehat saja, tak buat apa-apa, dia memang kita tengok relax, tapi tidak ada kelazatan hidup. Sebab itu kita akan dapati bahawasanya kita baca banyak sejarah manusia, kita tak seronok baca sejarah yang flat, tak ada climax, tak ada episod dalam hidupnya. Dan dia tidak boleh membentuk sejarah, tidak boleh
membentuk apa-apa cerita yang orang lain dapat manfaat daripadanya. Sebab tu kalau kita baca satu cerita, tak ada dia duduk di, saya sebut As-Sayyidul Adi, saya pergi berceramah dekat Kerajaan Jordan. Saya kata ada cerita As-Sayyidul Adi. Sayyidul Adi ni dalam bahasa Arabnya pincit biasa, biasa-biasa. Lahirnya daripada keluarga yang biasa, membesar dengan cara yang biasa, masuk ke sebuah sekolah yang biasa, mendapat kejayaan peperiksaan yang biasa, masuk menyambung pelajaran di tempat yang biasa, kemudian kerja sebagai orang biasa, berkahwin dengan perempuan biasa, dapat anak-anak yang biasa-biasa, dan hidup secara biasa dan mati secara biasa, kan? Tak ada kelebihan. Sayyidul Adi yang kata, wansab fa inna ladhidhal aishi fin nasabi, maka bersusah payahlah, berpenat lelahlah, kerana kenikmatan hidup itu ada di dalam kepenatan. Wal asadu laula firaqul ghabi maftarasat, kata Imam. Sebelum tu dia kata, inni ra'aitu rukudal ma'i yufsiduhu, in saha taba wa in lam yajri lam yatib. Imam Syafi'i, dia beza pantun Melayu ni dengan syair Arab. Tak kita cerita. Ni dah lama tak ceramah dah, aku panjang sikit. Beza puisi Arab dengan pantun Melayu. Puisi Arab ni dia bagus ni, dia berfalsafah dalam puisi. Kita tahu orang tak akan dapat buat syair melainkan orang tu bijak. Orang Melayu pun bukan kata orang yang bodoh boleh buat pantun, tapi kita kadang-kadang tak tahu. Macam saya suruh kata Pulau Pandan jauh ke tengah gunung Daik, cabang 3. Dua rangkap yang awal tak ada apa-apa makna. Kita tak tahu di mana Pulau Pandan dan kenapa gunung Daik itu bercabang 3. Cuma yang ujung 2 lagi saja kita ambil. Tapi tak apalah, tu pun bangsa Melayu, ada ketuanannya dan Melayu, hidup Melayu, kan. Okey. Ini ra'aitu rukudal ma'i yufsidu, kata Imam Syafi'i. Aku melihat air yang bertakung itu merosakkan dia. In raha taba wa in lam yajri lam yatib. Kalau dia mengalir, air itu baik. Kalau dia tak mengalir, dia tidak baik. Wal asadu laula firaqul ghabi maftarasat was sahmu laula firaqul qausi lam yusib, kata Imam Syafi'i. Dan singa itu jika tidak meninggalkan tempatnya, hutannya, pergi memburu, maka dia tidak dianggap sebagai liar dan hebat. Dan anak panah itu jika tidak meninggalkan busarnya, maka dia tidak akan mengenai sasarannya. Ini kepentingan kembara. Dan saya nak sebut sikitlah pasal saudara Pak sebut tentang kembara. Dulu saya mula mengembara, saya orang biasa. Saya encik biasa lah. Saya keluar masa umur 20, pergi ke Jordan. Lepas SPM, pergi Jordan. Saya orang kampung, tak pernah pergi luar negara masa kecil-kecil ni. Zaman sekarang kan hebat-hebat. Kan budak-budak kita, anak-anak kecil-kecil ni dah pergi umrah, dah pergi apa, kan. Dulu mungkin tak ada lah, pasal saya pun daripada kampung. Naik kapal terbang pun first time naik kapal terbang. Pun tak tahu lagi nak bezakan mana gulanya dan mana yang cuci tangannya, kan. Dan itulah saya tengok negeri Arab. Dan mungkin saya tengok negeri Arab tu, saya rasa macam hebatlah negeri Arab ni. Orang Arab dan seumpamanya. Untuk buat perbandingan tak boleh buat. Kemudian balik, kemudian saya dan boleh pergi banyak negara, pergi ke satu negara, lepas tu pegang jawatan sebagai mufti, lagi pergi banyak negara, dan menyebabkan saya boleh buat banyak perbandingan. Saya nak cerita perbandingan orang Islam dulu sebelum saya nak pergi pada masalah bagaimana cara kita berfikir tentang agama. Dunia Islam ini lesu. Siapa pernah baca artikel saya telah tulis daripada Beijing ke Kahirah? Memang ketika itu memang betul-betul saya berada di Beijing bersama dengan Raja Muda Perlis yang satu. Shanghai, Beijing dan maupun Xi'an.
Kemudian saya terus balik Malaysia sekejap, terus saya pergi ke Kairah kerana ada urusan yang lain. Kita duduk di Oxford, kita tahu ini bandar ilmu. Dan kalau sebut bandar ilmu di kalangan orang Islam ramai teringat Mesir, teringat Kairah, teringat Al-Azhar. Tapi jika kita pergi ke Kairah, kita akan dapati Kairah ini adalah bandar yang paling kotor, antara yang paling kotor lah gitu. Sampah ialah hiasan bandar itu. Tu saya kata, kotor nak makan ni pun ya Allah. Jalan raya ni tak tahulah, rasanya tak ada lampu hijau, kuning, merah yang boleh mendisiplinkan mereka. Kita jarang dengar orang horn kereta dekat sini. Kat sana saya kata negeri Arab, terutama macam Mesir, tak ada horn tu tak boleh jalan kita. Tak ada tayar tak apa. Jalan one way boleh jadi two way. Dan sampah merata-rata, kotor. Dan di situlah ada Universiti Azhar. Seakan-akan agama yang mereka pelajari itu gagal untuk membentuk, bukan saja untuk mengajar mereka tentang banyak perkara, nak ajar supaya isi sampah ke dalam tong sampah pun tak boleh. Siapa pergi, ada pengalaman, pergi tengok. Bukan salah agama, tapi masalahnya mungkin perbahasan mereka dah rasa benda ni macam tak penting. Kita bila sebut Kairah, saya nak buat contoh sebelum ni. Kita akan ingat di situ adanya piramid dan adanya sejarah Firaun, tamadun Mesopotamia yang besar. Dan salah satu daripada perkara ajaib dalam dunia ni. Saya pergi ke Beijing. Beijing ialah negara komunis. Tapi Beijing, Shanghai sekarang hebat. Beijing bersih. Kita ada Great Wall. Jangan main tu. Bukan dia buat atas tanah macam ni. Dia buat dia antara puncak bukit tu. 6,000 km. Hebat. Tak tahulah berapa juta manusia menjadi korban untuk buat wall tu. Tapi walaupun mereka komunis, bersih. Tandas sebut kurang bersih. Tapi tanah Mesir lagi teruk. Bersih. Agama tak ada. Manusia beratur punya panjang. Saya ada ambil gambar dari sini ke sana. Kerana nak tengok mayat Mozitong dekat tu, dataran Tiananmen. Beratur kan ada apa pun. Tapi orang, kemajuan ada. Ada kemajuan. Tak sama macam Kairah, dunia Islam. Kata pakar transport Germany, apabila tengok macam mana nak susun Kairah, dia kata tak ada cara, kena bunuh semua rakyat Mesir tu buat lain. Sehingga dia orang buat main dulu Ishak Robin yang dulu Perdana Menteri Israel kata, kalau rakyat Mesir tahu macam mana cara nak beratur naik bas, aku bagi free Palestin. Jadi tapi yang pentingnya ialah, saya kata pada pelajar-pelajar seperti Jordan, saya kata kalau sekiranya maharaja-maharaja Cina itu bangun semula daripada kubur mereka dan mereka melihat China moden, mereka akan kata, kita tak payah masuk campur lah. Dia orang telah buat negara ni lebih baik daripada kita. Kita ada tembok, tapi dia orang pun dah ada teknologi yang hebat. Tapi kalau Firaun bangkit semula di Mesir, Firaun kata lebih baik aku govern Mesir ni. Kau orang tak reti nak jaga. Bersihan tak ada. Aku sekurang-kurangnya ada rekod buat piramid ke apa. Punya teruk dunia Islam. Kita tak nafi di sudut solat, ada semayang, tak nafi. Bagus. Tapi perkara-perkara yang seperti ini, bila kita mengembara, kita dapat melihat tentang perbezaan apa yang berlaku dalam dunia orang Islam. Saya sebut satu contoh, tapi saya nak minta ada beberapa benda untuk kita di sini supaya kita ada perbincangan. Orang Melayu, bukan semualah, ramai orang kita, bila dia pergi ke negara-negara macam UK,
dia tidak memerhatikan sangat apa yang berlaku dalam masyarakat orang lain, khususnya yang membabitkan soal-soal tentang kehidupan. Orang Melayu dia suka kekal dengan budaya dia. Tak apalah budaya Melayu nak makan rendang tuk ke, nak makan ketupat ke. Tetapi sekurang-kurangnya kita kena tanya kenapa orang lain buat begini. Saya cuba contohlah kadang-kadang. Kalau kita pergi ke ramai student di sini yang Arab, dia akan jamak solat dia umpamanya. Kerana dia kelas banyak kan. Dan kadang-kadang kita tak ambil tahu. Kita masih kekal dengan budaya kita. Apa yang di Malaysia buat, saya bukan nak petikai. Kalau di Malaysia tu baca Yasin malam Jumaat, di sini pun mesti tak baca Yasin malam Jumaat. Dengan tidak kita bertanya pasal apa kita baca Yasin malam Jumaat. Dan kenapa kita tengok orang sini tak baca Yasin malam Jumaat. Adakah itu satu ikutan ataupun itu dah lahir daripada satu kepahaman? Anjing umpamanya yang ada kan, saya sebut tentang kemudahan fiqh. Nabi kata inna dina yusr. Ad-din is easy. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Nabi kata tidak ada whoever deal with din harshly ghalabahu, Nabi kata it will defeat him. Agama akan jadi dia kata. Nabi kata fasaddidu, Nabi kata be straight wa qaribu and follow the middle course. Jadikan agama itu mudah dan ikut. Tapi kita selalu cuba laksana, walaupun orang kita jadikan susah dalam banyak perkara. Sebab tu kita tengok ada orang sini ada anjing, ada apa. Macam mana orang Islam deal dengan benda-benda ni semua? Di Malaysia kalau terpegang anjing ni, kena 7 kali basuh air tanah apa semua cukup lah kan. Tapi kita kena tengok macam mana mereka deal. Adakah kita buat benda tu kerana kita benar-benar faham? Ataupun kita buat benda tu kerana orang semua cakap macam tu? Sedangkan dalam dunia akademik, kita pelajari suatu perkara iaitu kita hendaklah memahami sesuatu benda yang kita nak laksanakan. Setelah kita faham, kita tahu kerangkanya, bukan sebab kita orang Malaysia, bukan kita warga Nusantara, tapi kerana apa sebenarnya agama mahu daripada kita. Ini penting dalam usaha memahami agama. Sebab tu dalam saudara-saudara kembara dalam perjalanan hidup ini, saudara ambillah manfaat daripada negeri-negeri yang tuan saudara tengok. Dan itu dari sudut hukum lah. Nanti mungkin kalau ada ruang saya minta pada pengusi ada sisi soalan jawab. Yang kedua ialah bagaimana kita nak deal dengan kehidupan manusia. Saya pergi ke Iran. Saya tengok orang awam. Syiah ni memang salah dari segi ajarannya. Tapi bagaimana manusia nak urus tentang orang yang hidup dalam keadaan, kalau seorang yang dilahirkan di tengah kota Tehran, keluarga Syiah, mak bapak Syiah, semua Syiah, membesar di sekolah Syiah, dan dia mungkin tak tahu apa melainkan yang dia tahu Syiah. Macam mana agama uruskan dengan mereka ni? Agama yang mana asas agama itu ialah rahmat Allah. Allah tidak bermula dengan hamba dia dengan murka. Bagaimana agama deal dengan hal ini? Satu hari saya cerita, saya tak suka pasal saya tahu Syiah ni kata kat sahabat, dan saya terutama lebih dan hadis sensitif. Satu hari saya solat di Masjidil Haram. Satu orang Syiah, dia pakai serban. Dia lintas di depan satu orang. Dia mungkin tak perasan, tapi biasanya dalam kawasan haram ni kita tak ni sangat seramai. Dan satu orang Arab, dia Arab Sunni ya. Dia tolak Syiah ni terpelanting. Pelanting jauh.
Kuat dia tu tak? Terlentang. Tapi biasa dia ada perkauman perempuan sini kan. Dia combine sebenarnya. Syiah termasuk dengan isu perkauman Parsi. Dia dua-dua tu masuk sekali. Syiah dengan isu. Jadi dia cakap cara Parsi lah dekat. Haqadha Islam, dia cakap pelak Parsi dia kata hakadha Islam, tapi dia kata haqadha Islam. Saya tengok kita pun memang tak suka Syiah. Tapi saya kata kat orang sebelah, pasal apa kau tolak dia sedang macam tu? Dia kata Syiah. Saya kata betul dia Syiah, tapi dia dah datang ke depan Kaabah ni. Dan negara ni pun dah benar kan. Kalau kau tak puas hati dengan dia, kau bagi tahu dia tak akan boleh faham dengan kau tolak dia bagi jatuh tu untuk kau untuk kau marah pada Syiah dia. Tapi cara manusia urusan dengan orang lain, kita tak setuju, tapi adakah itu betul cara kita deal? Itu dalam dunia Islam sendiri. Saya selalu cerita, banyak tempat saya selalu cerita tentang Desperately Seeking Paradise yang ditulis oleh Zainuddin Sardar, tentang bagaimana agama satu kumpulan bukan salah, tapi saya sebut pasal dia sebut contoh dia Jamaat Tabligh. Saya tak kata salah, saya cerita yang dia cerita. Ajak dia ni bahagian perubatan, Sardar ni. Dia student perubatan di sini. Dia penduduk Malaysia. Dia pergi bila dia pergi bawa jamaah tabligh, dia pergi pada banyak rumah orang. Kalau orang tu kena aliran dia macam jamaah Islami yang parti-parti ni sikit, dia orang akan argue dengan tabligh ni. Islam ada politik, ada ekonomi, bukan semayang saja, dan akan berlaku perdebatan. Dan dia pun kadang-kadang confused, tak tahu yang mana satu yang betul. Tabligh kata begini, ini kata begini, ini kata begini. Dan dia berterusan benda tu. Sehingga satu hari dia bawa jamaah dia dan dia pergi, dia orang pergi, dia ikut saja. Dia orang ajak satu orang yang tepi jalan ni, Muslim Pakistan ni juga, untuk nasihatkan dia dan ajak dia keluar bersama dengan jamaah tabligh. Dia kata kenapa? Dia kata kerana kita hendaklah kita pergi cari akhirat, cari syurga. Dia kata saya tak boleh keluar sebab saya ada kerja, tiap hari kena terlibat dengan kerja. Dia kata apa yang awak terlibat dengan kerja awak ni dunia, sedangkan apa yang kami ajak ni bagi pencari syurga akhirat. Kemudian orang yang biasa tepi jalan ni cakap, tapi dia kata saya pernah mendengar orang kata Nabi ada menceritakan seorang pelacur masuk syurga kerana bagi minum anjing. Takkan saya yang sambung paip bagi orang minum air tak masuk syurga? Kalau pelacur bagi minum anjing boleh masuk syurga, takkan saya tak boleh masuk syurga? Bila dia kata macam tu, dia kata menyebabkan dia terfikir. Dan kami terdiam. Dan malam tu dia pun bungkus-bungkus barang, dia tinggal jamaah tabligh lah. Itu cerita dia lah, bukan saya kata tindakan dia mesti betul tu pun salah. Tapi apabila kita melihat banyak manusia, kita akan deal dengan banyak, bukan saja dengan teks, tapi kita akan deal juga dengan konteks. Betul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi memang cerita tentang perempuan pelacur yang masuk syurga kerana memberi anjing minum. Dan kita tahu anjing adalah binatang yang teruk lah pada orang kita. Apa-apa bangsa pun kalau maki orang ni, anjing naik lah. Kalau like a dog tu tetaplah tak elok, walaupun dia orang suka anjing sini kan. Arab kata antabnul kelb, hang anak anjing, kira memang teruk lah. Orang Melayu kata anjing, kalau kata anjing berat lah kan, tak kawan dah kan. Tetapi anjing yang begitu sehingga Nabi SAW kata
Iza walaghal kalb fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat ulahunna biturab. Apabila anjing jilat bekas kamu basuh 7 kali, satunya dengan air tanah. Kira Nabi tak pernah kata kat khinzir. Nabi kata kat anjing. Sebab itu majoriti mazhab kata terkena khinzir tak perlu basuh 7 kali. Sebab yang disebut dalam hadis hanyalah anjing. Cuma dalam mazhab Syafi'i dia kata kalau anjing 7, khinzir kira lebih teruk lah. Tapi actually khinzir is not mentioned dalam hadis kata kena basuh 7 kali. Sebab tu Al-Imam Nawawi, even though he's Syafi'i, dia dah mazhab Syafi'i, dia tetap menyatakan bahawasanya hujah bersama dengan mazhab lain. Kerana tak ada nas yang menyatakan 7 kali untuk khinzir. Tak ada. Saya bukan nak cerita pasal fiqh, saya nak cerita tentang anjing. So sebab tu kadang-kadang orang selalu tanya, kadang-kadang kita datang sini ada bekas kita tak tahu, mungkin pernah buang khinzir. Saya kata bila dah basuh, you dapati dia clean, ke boleh digunakan. Tak perlu ambil pergi basuh 7 kali. Macam kita duduk sini kan. Even dalam hadis tu Nabi SAW kata apabila anjing jilat bekas kamu. Perkataan yang digunakan ialah jilat. Dia jilat. Dia ada air liur dia. Dan khilaf berkali di kalangan ulama. Kerana mazhab Syafi'i kita kalau basah pun sama dengan jilat. Tapi kita tahulah daripada dari segi saintifiknya, basah tak sama dengan jilat. Jilat ada unsur air liur. Dan dalam mazhab Malik dia kata tak wajib. Itu lil irsyad. Kalau nak basuh 7 kali, itu better than basuh sekali. Tapi dalam mazhab yang lain dia kata semua 7 kali, satu dengan air tanah, kalau jilat. Lepas tu mazhab Syafi'i kata kalau basah. Kan? Dan sebab tu kita tapi mari di tanah Melayu ada sebahagian kita, bukanlah semua, bukan saja samak rumah, itu saya dulu samak rumah. Dan ada jawatan kuasa, ada pula syarikat pandai orang agama pasal nak buat duit ni. Buat pula satu syarikat yang bahagian nak samak rumah. Kalau non-Muslim duduk sebelum tu, samak satu rumah sebul dengan air tanah. Kalau itulah hukum fiqh yang dipakai oleh Islam, tak ada kita yang boleh duduk kat rumah-rumah kat sini. Sebab tu saya kata, cuba kita fikir, adakah kalau sebanyak-banyaknya sahabat pada zaman Nabi dan anjing ada pada zaman Nabi, even Nabi mention dalam hadis mururul kalb, tentang melintasnya anjing di hadapan orang yang bersolat, itu membatalkan solat, itu membatalkan khusyuk. Nabi kata yaqta'u salatul mar' mururul kalbi wal mar'atu wal himar. Potongnya solat, terhentinya solat apabila lalunya anjing, kaldai dan wanita. Dan Aisyah bantah hadis tu sebab mention wanita sama dengan kaldai dan anjing. Dia bukan bantah Nabi, dia bantah periwayat tu. Dia kata apa samakan wanita dengan anjing pula. Sebenarnya Nabi cakap di sudut khusyuk kan. Kalau anjing lalu, Nabi kata kalbul aswad, anjing hitam tu syaitan. Himar mungkin bunyi dia. Wanita mungkin kerana isteri kita mungkin tak ada masalah lah kan. Tapi kalau comel orang perempuan lalu mungkin mengganggu solat lah. Jadi itu dia punya maksudnya. Tapi ertinya dalam keadaan macam tu, anjing, sehingga Nabi mention anjing lintas. Tapi tak ada sahabat yang lepas masuk Islam kena samak rumah dia seperti mana yang dia buat di tempat kita kan. Kalau pergi ke YouTube, kita akan tengok ada jabatan agama satu negeri, tengok sendirilah negeri mana, dan kemudian tunjuk macam mana nak kena korek tanah pasir selut tu, yang tanah yang keberapa, menggunakan kenderaan moden tu, nak ambil yang itu, dan kemudian nak samak rumah yang pernah ada anjing. Kalau agama suruh buat macam tu, tak ada benda orang Arab tak boleh buat. Pertama, jengkorek tu tak ada pada zaman Nabi. Dan kedua, ya, nak dapatkan tanah selut seperti mana yang diada-adakan itu, tak ada lah. Sebab tu bila fake itu, sebab tu antara kempen, antara perkara yang mesti kita pelajari dalam fiqh bila kita mengembara, agama mengajar tentang agama ini mudah. Taisiril fiqh.
Qaradawi lalu sebutlah taisirul fiqh. Mudahkan fiqh ni. Kerana Nabi kata inna ad-dina yusr wa lan yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Agama itu mudah. Tak ada orang yang menyusah-nyusahkan agama ni, melainkan it will defeat him. Dia yang akan jadi tewas dengan agama nanti. Agama itu kan tewaskan dia. Akhirnya dia tak boleh buat apa. Sebab tu Nabi kata follow the middle course. Ikut cara yang pertengahan. Jangan susah-susahkan benda yang agama tak kata. Awak jangan susahkan, terutama yang membabitkan dalam urusan muamalat di kalangan orang Islam. Sebab tu kita mari sini tengok rumah, mungkin rumah kita duduk tu, mesti kalau ada Mak Saleh duduk-duduk, mesti dia pernah masuk ke apa? Anjing. Even kita beli kereta semua. Jangan pula nanti keluar fatwa kena basuh, keluar kereta basuh dengan selut satu kereta dan satu rumah dengan satu kereta. Never. Kerana ini bukan fiqh yang asal yang ada dalam teks. Ini telah masuk unsur Melayu yang kadang-kadang dia cerewet dalam beberapa benda. Dan unsur itu agama tidak pernah fardukan. Agama tidak pernah fardukan. Kita mengembara, kita belajar hal ni. Even agama ajar supaya kita bagaimana nak jamak, nak qasar dalam salat. Orang kita agak jauh masalah qasar, terutama masalah jamak. Kadang-kadang kelas di sini kan bertembung dekat-dekat sangat dan kita tak ada masa. Nabi SAW ajar bintu Jahsh bila dia ada masalah istihadah, darah dia yang tak boleh berhenti, bukan separuh lebih daripada tempoh darah haid. Nabi suruh dia jama'an tuakhiri az-zuhra wa tu'ajjilina al-asr. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, lewatkan zuhur dan awalkan asar. Maka dia panggil jamak, dia jamak tanpa qasar. Ni sebab. Dan kita kan tengok, saya tengok biasa student Arab selalu jamak kan, kerana mereka ada kelas kan. Dan orang Melayu mungkin kita sini tak, sebahagian orang dia tak solat lewat malam pula dia sembahyang. Lepas sembahyang Isyak sembahyang Zuhur, tadi tak sempat. Tak ada benda ni. Sembahyang dia dalam waktu dia. Zuhur dengan Asar boleh jadi satu waktu. Kitaban mawquta. Jamakkan dia. Agama benarkan jamak ni. Agama benarkan doktor bedah untuk jamak. Sebab walaupun dia tak, sebab tu saya selalu buat contoh. Meratalah saya kata, kadang-kadang kesian makcik-makcik yang masuk hospital tu, dia tak semayang. Tadi anak dia datang dah, pukul tadi bagi makan, dia semayang Zuhur, Asar tak semayang, tak ada siapa nak buat bilik air. Patutnya semasa semayang Zuhur, dia semayang Asar terus. Tapi dia kata tak boleh sebab ustaz kata tak musafir. Saya kata kalau ustaz kata begitu, suruh ustaz tolak katil ni sampai 2 meralah. Kemudian makcik jamak tak katil. Yang membabitkan musafir itu qasar. Ini jamak. Ambil kemudahan ni, syarat benarkan apabila kita susah. Polis yang jaga. Juga bila sampai waktu nanti anak-anak kita, waktu Aisyah sangat lewat, besok dia nak pergi sekolah kan, seakan pergi sampai pukul 10 lebih kan, dia main maghrib, suruh dia semayang Aisyah terus. Seperti mana yang sebagian saudara-saudara buat. Kemudahan syarak berikan. Inna din yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mahu daripada kamu senang, Allah tak mahu daripada kamu susah. Sebab itu ayat-ayat yang seperti ini semua datang selepas ayat tayamum, datang selepas daripada ayat kemudahan untuk buka puasa. Even buka puasa, ialah kita bila Ramadan, saya satu orang dia naik, saya tak buka. Dia orang pergi umrah bulan Ramadan sebagai orang. Bila naik kapal terbang semakan. Ada orang dia makan lah. Allah kata faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Siapa yang sakit atau musafir boleh ganti pada hari yang lain. Orang sebelah kata, teruk betul nak pergi umrah pergi tak puasa. Dia orang Melayu fikir. Saya kata apa dia teruk ya? Allah benarkan dia buka. Kita tak nak buka tak apa. Nabi dalam musafir, Nabi kata faminna man yasud wa minna
man yaftar. Di kalangan kami ada yang puasa, di kalangan kami ada yang buka. Jadi dia nak bukalah. Bahkan hadis Nabi kata tak ada seorang pun di kalangan kami yang mempertikaikan pihak yang satu lagi. Apa ni kau buka puasa? Bukanlah teruk pun. Kan? Tak ada. Ini kemudahan yang Allah. Syarak berikan kemudahan. Bila kita hidup dalam musafir, antara benda kita belajar kemudahan yang diberikan oleh syarak. Juga membabitkan soal makan, soal ni. Saya bukan makan, ya, kita makan yang halal. Tapi kita tak boleh. Mungkin kita tengok satu orang kedai tu Muslim, kita tanya dia halal, kita kira halal. Kita tak perlu, boleh ada cop jakim, tak perlulah kan. Sebenarnya cop jakim ni kelucuan. Tak apalah. Saudara semua tahu saya pernah cadang supaya di Malaysia, supaya kita tak ada cop halal, supaya kita ada cop haram. Even saya propose benda ni depan Tuan Mahathir pun. Tuan Mahathir, masa saya ceramah Tuan Mahathir ada. Saya kata kenapa sebuah negara Muslim kena ada cop haram, cop halal. Kena ada cop haram je lah. Kita masuk satu rumah orang Islam, tak perlulah ada orang jamu kita. Saya pergi rumah bat jamu, bat ni gulai ni daging haram, halal. Tambah marah. Mesti dia marah kan. Kalau kita consider Malaysia is Islamic Muslim country, kita sepatutnya semuanya halal lah. Siapa jual benda yang haram, dia kena letakkan cop dia. Dia kena letakkan tanda haram. Sebab kita hanya berikan tanda kepada benda yang sikit. Kalau kita ada 1000 item, 30 item ialah benda yang lain daripada yang 1000. Takkan kita tandakan yang 970 tu kita tandakan yang sikit tu lah. Pasal itu sikit. Sebab tu di Malaysia banyak cop halal palsu. Pasal orang bohong. Tapi kalau kita suruh siapa nak jual yang haram, dia kena letakkan cop haram. Kalau tidak, dia ambil tindakan. Takkan ada orang buat cop haram palsu. Kalau bodoh dia buat cop haram palsu untuk dia sendiri kan. Tapi bila kita datang ke negeri yang seperti ini, asalnya ulama khilaf pendapat. Di kalangan para sarjana ada yang menyatakan semua benda di negara orang Kristian macam negara orang Islam sebab mereka ahli kitab. Mereka Kristian. Kristian, Yahudi, sembelihan mereka boleh dimakan. Saya dulu pun macam tu jugalah pegangan umum. Tapi bila saya datang ke sini, saya dapati bahawasanya ramai yang tak percaya Tuhan pun. Dia ateis ataupun dia agnostik. Jadi dia tak percaya Tuhan. So, kita pun tak tahu yang mana satu. Kita pergi jumpa jarang yang percaya agama. Jadi takut sembelihan tu datang di kalangan mereka. Tapi kalau kita confirm benda tu datang di kalangan orang Kristian, maka boleh makanlah sembelihan tu. Walaupun ada perbezaan di kalangan mazhab. Tapi kita kena tahu, orang kata Kristian ini Kristian yang asal. Inilah pemikiran kita kan. Kristian yang dulu-dulu, yang betul, yang original lah. Kita kata apa beza Kristian pada zaman Nabi dengan Kristian sekarang? Kristian pada zaman Nabi pun kata Tuhan 3 juga. Qad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasa. Maka telah kufurlah orang yang menyatakan Allah 3 daripada yang 3. Quran mention. Itu dah taqul huwallahu ahad. Quran kata, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim, thumma yaquluna hadha min 'indillah, liyashtaru bihi thamanan qalila." Celaka orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, kemudian mereka menyatakan ini daripada Allah untuk mereka membelinya dengan harga yang murah. Ini Allah kutuk ahlul kitab, people of the book. Karena mereka ni people of the book. Mereka ni ahli kitab ni mereka ubah kitab. Sekalipun mereka ubah kitab, Allah marah pada mereka. Allah kata wa ta'amu ahlul kitab halal lakum wa ta'amuhum halal lakum. Dan makanan ahlul kitab itu halal untuk kamu. Kan? Uhilla lakum min at-tayyibati wa ta'amul ladzina utul kitab. Dan Allah halalkan benda-benda baik dan juga makanan ahlul kitab. Allah halalkan makanan ahlul kitab. Sekalipun Allah marah kepada ahlul kitab.
Quran kata, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidaklah orang-orang kafir di kalangan ahlil kitab dan musyrikin. Allah kata orang kafir, tapi Allah bezakan dua jenis kafir. Satu kafir ahlul kitab, satu kafir musyrikin. Kalau sama, Allah tak bezakan. Allah kata, tidaklah orang-orang kafir, lam yakun alladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidaklah orang-orang kafir di kalangan ahli kitab wal musyrikin. Maksudnya kafir dan dua. Satu kafir ahli kitab, satu kafir musyrikin. Kafir ahli kitab ni yang mengaku pada Allah Ta'ala tapi kata Jesus anak Tuhan lah apa semua, yang Allah herdik mereka dalam Quran, makanan mereka halal untuk kita. So kalau sembelihan mereka ini pada majoriti pendapat ulama. Dan kalau orang tak mau makan, tak ada masalah lah. Kita tak, ya, puas orang makan. Ada mazhab yang kata tak mau, dan sebab tu ada sembelihan. Kerana di sini pula kemudian ada pilihan, ada kedai-kedai yang halal kan. Tapi kita tak perlu, bila kita datang, kita deal dengan pemusafiran yang seperti ini, kita pergi kedai dia, tengok dia musyrik, kita Assalamualaikum, Waalaikumsalam, halal, halal, kita ambil lah. Tak payah duk pergi tengok dapur dia pula, kan, duk tengok pagi-pagi dia ni ambil daging. Macam kita pergi satu rumah orang Muslim, kita tak perlu tanya. Dia kata halal. Sebab tu Nabi SAW, apabila sahabat mengadu kepada Nabi, mengenai masalah, tak tahu sebahagian orang Islam ni yang baru sangat masuk Islam, baru je masuk Islam tadi, tiba-tiba bawa daging bagi kat Nabi dengan sahabat-sahabat makan. Sahabat tanya Nabi dalam hadis Bukhari, Rasulullah, dia orang ni betul ke sembelih ni? Nabi kata, Sammullah wa kulu. Kamu baca Bismillah dan kamu makan. Jadi bila kita pergi ke kedai Pakistan tu, kita tengok dia Pakistan Muslim, kita kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tengok Bismillah, makan. Kita tak perlu tanya cop jakim ke dah, kan? Melainkan lah kalau dia betul-betul serve pork, yang tu takkanlah nak kata. Pasal saya duduk di Jordan dulu, ada ikan. Ikan tu di plastik, ikan tu ditulis dalam bahasa Arab, madhuhatun bitariqatil islamiyah. Ikan ini disembelih dengan cara Islam. So saya sebenarnya tak ada saya cakap merata. Saya nak ceritanya apa yang penting dalam kehidupan ini. Pertama, dalam perjalanan kita belajar apa makna daripada hidup ni. Macam mana kita jumpa? Kita tengok orang di barat ini. Muhammad Ghazali dia sebut satu perkara. Sebanyak mungkin orang barat yang ada yang kita tengok, yang ramai kita di dunia Islam, di penulisan ceramah kutub barat. Tapi berapa ramai di kalangan orang barat ni yang telah mendengar Islam yang sebenar? Yang dia tahu Islam tu apa? Dia tahu Islam melalui Islam, tidak melalui CNN, tidak melalui BBC. Dan berapa ramai di kalangan mereka ini yang bila berdiri di hari akhirat kelak akan tanya orang Islam balik tentang macam mana orang Islam tak bagi tahu Islam benar. Kata Muhammad Ghazali, aku rasa di akhirat kelak orang Arab akan kena banyak, kerana Allah telah rahmat orang Arab ni dengan hantar Rasul di kalangan mereka. Dan sepatutnya orang Arab yang dapat risalah ni, mereka lah kerja sampaikan kepada bangsa lain, termasuk bangsa Eropah. Dan orang Arab tak sampaikan. Bahkan mereka datang ke sini, ada yang sampaikan, kita pun tengok ada orang yang tapi mesej tak sampai. Dan Quran menyatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan mengazab sehinggalah kami menghantar rasul. Dan kita tak boleh pelik kalau di akhirat kelak kita tengok ramai mak saleh ni yang tak kena hukuman disebabkan tak ada siapa sampaikan mesej Islam pada dia. Dan kita akan tengok ada orang Islam yang akan kena hukuman kerana dia telah sampai mesej Islam kepada dia. Dan rahmat Allah sabaqat, inna rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah dalam hadis kursi. Sesungguhnya rahmat aku mengatasi marahku.
Contohnya rahmat Tuhan. Satu orang yang duduk di dalam kawasan, dalam negara ni kita tengok, tak ada apa, dia tak tahu. Dia tahu agama dia dan dia pun confused dengan sejauh mana kebenaran agama dia. Tak ada orang Islam sampaikan mesej Islam. Mungkin kita kata, oh, dia patut pergi ke internet lah, carilah Islam di internet. Ini pun bukan senang. Kalau kita sendiri nak cari Islam di internet, kita akan jumpa macam-macam Islam di internet. Dia orang ada banyak siaran yang Muslim punya di UK ni. Sebahagian siaran itu ialah dimiliki oleh Ahmadi yang pakai serban yang ada ekor tu kan. Ataupun kita panggil apa? Qadiani. Qadiani antara siaran yang paling dapat sambutan. Qadiani ada Nabi dia sendiri. Dan ada macam-macam. Orang nak cari Islam susah. Jadi bila kita mengembara, kita lihat tentang kemudahan agama, rahmat Tuhan, macam mana orang ni semua dengan terimanya agama, dan macam mana kecuaian kita dalam menyampaikan agama dan menyebarkan risalah agama ini, mudah-mudahan kita akan dapat faham lagi tentang keluasan Islam dan bagaimana patut kita lihat kepada dimensi hidup yang lebih luas. Saya ingat cukup kot untuk bagi ruang sikit pada perbincangan kalau pengurusi setuju. Kerana saya pun tak ada sediakan teks apa kalau itu sembang. Kira ni baru habis sesi pertama lah. So kita buka majlis kepada soal jawab. Saya rasa ni lebih interesting kan. So kalau ada soalan, silakan. Saya ada satu soalan Ustaz. Boleh perkenali mungkin lah. Okey. Same time boleh kenal. Nama saya Muhammad Aizat. Saya suami pada Cik Anis yang belajar dekat sini. So saya follow je lah. Soalan saya adalah, kalau kita sebagai Islam Melayu lah, adakah kalau kita jumpa dengan macam, adakah kita perlu untuk kita menyebarkan Islam yang mana kita katalah juga pada orang Saleh yang barat ni lah, yang para Islam ni semua orang kena. Sama ada kepada Muslim ataupun non-Muslim, sama-sama kita sendiri pun. Balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. At least kita bagi tahu kat dia tentang Islam, supaya dia tahu adanya agama Islam dan adanya, mungkin kita tak pandai nak terang kat dia. Kita pun tak tahu dia punya background dia, apa yang ada dalam kepala dia. Kita pun jumpa sekali-sekala. At least kita bagi jalan untuk dia pergi kepada maklumat. Kita bagi website yang betul, kita bagi risalah. Saya kadang-kadang kagum jugalah. Rasa lemah diri kita ni. Saya tengok Imam Ramzi tu, dia kat Corn Market tu, dia selalu buat letak table kat situ, dan kemudian dia selalu bagi risalah tu. Saya tengok dia tak pernah siapa saja datang tengkar dengan dia ke apa, dia sampai, dia bagi risalah. Mungkin kadang-kadang saya join juga dia orang punya program kadang-kadang. Kita mungkin boleh ambil risalah mereka. Kita kenal satu dua kawan, kita bagi. Sekurang-kurangnya kita bagi sekeping kan. Kadang-kadang dia baca kan. At least adalah juga kita buat sesuatu. Ya, mudah-mudahan insya-Allah bila Tuhan tanya besok, adalah kita buat sesuatu. Atau kita ambil email dia. Kan, kita ambil email dia. Mana bila-bila kita forward ke dia satu benda yang dia boleh baca tentang Islam ataupun mungkin kita nak cakap kita rasa susah kepada dia ni, tak ada masa ke. Tapi kita buat sesuatu. Tanda kita bertanggungjawab terhadap agama kita. Bertanggungjawab terhadap agama. Sebab to convey the message adalah sebenarnya salah satu kita punya Muslim duty, tanggungjawab yang mesti kita buat. kalau sebab masa dalam first 2 months lah masa saya sampai sini, ada orang macam daripada church lah, orang datang nak sedia message orang. Tu diorang masa dia datang ke rumah saya tu, diorang mengajak lah saya pergi church, diorang nak pergi dengar punya tu lah. So adakah
sepatutnya sebab saya sebagai seorang Muslim perlu tak pergi sana kalau nak dengar cerita ke ataupun nak sekali nak menerangkan ini salah semua. Kita ada beberapa perkara tujuan kita pergi. Satu, kita pergi kerana kita nak tahu apa dia, kerana kita tahu dengan kita tahu tu memberi manfaat kepada kita untuk kita memperkatakan tentang dia. Kan, kita belajar. Dia orang ada grup yang bersungguh-sungguh ni, yang lama-lama tak bersungguh, tapi tampil grup macam Jehovah Witnesses yang baru-baru ni kan, yang pengikut dia tak ramai, ada di New York. Saya ingat dia sekarang seluruh dunia mungkin 8 juta je, tapi dia bersungguh-sungguh. Dan kita akan pergi, kita tengok dia macam tak ada patung, tak ada apa kat church dia. Dia takkan cerita dia syurga dia kat sini juga, nanti Jesus akan datang dan seumpamanya. Dia aktif. Dan dia pun berlawan dengan sama-sama dia. Saya tengok kat Comarket tu, bila dia buat, dia ada apa nama, edarkan risalah dia, selalu juga Kristian lain datang tengkong dia, kita dah lama, dia kata, pasal apa kau datang sini kan, buat orang confuse yang mana Kristian yang betul. Sebenarnya dia, yalah sudah tak betul lah kan. Tapi kita bagus. Nah, ini juga bagus untuk kita belajar. Di Malaysia kadang-kadang masalah ialah kita langsung, dulu kita ada isu tentang takutnya Bible dalam bahasa Malaysia. Isu Bible dalam bahasa Malaysia tu sampai timbul demonstrasi. Lepas tu pula tubuh apa ni, kumpulan-kumpulan baru ni yang perjuangkan apa Islam, apa raja, apa semua ni. Ini semua kumpulan fanatik yang kadang-kadang tak berasaskan kepada asas yang munas rasional dalam perjuangan mereka. Takut orang Melayu bila terjemah Bible dalam bahasa Malaysia, takut orang Melayu baca Bible masuk Kristian. Pertama kita tahu berapa ramai orang Melayu yang tahu bahasa Inggeris. Dan dia boleh baca Bible dalam bahasa Inggeris. Kalau dengan baca Bible orang boleh masuk Kristian, kita kena ban orang Melayu daripada belajar bahasa Inggeris. Kedua, ini satu gambaran yang salah tentang agama. Macam mana dengan baca Bible terus masuk Kristian? Orang Kristian punya banyak ni duk baca tiap-tiap hari, kita pergi dia baca tepi ni, orang ni baca. Tak ada siapa yang tertarik pun. Orang Melayu yang baca Quran daripada kecil sampai besar, dengar Bible sekali, talking Bible macam Hasan Ali cakap, minta maaf kata dia. Tiba-tiba terus dengar tu, terus nak masuk Kristian. Ini the power of Bible yang dipikirkan oleh sebahagian yang dipercayai oleh sebahagian orang Kristian. Dengan dengar Bible, manusia akan terpengaruh. Dengar Quran tiap hari, Quran dipasang, dengar pertandingan musabaqah bulan puasa dengan Quran. Yang tak semayang pun dengar Quran. Tiba-tiba tak jadi elok, dengar Bible sekali boleh masuk Kristian. Cara kita berikan gambaran yang salah. Kita takut-takutkan. Kalau kita jadi orang Kristian, kita mesti kena tengok orang Islam baru tahu kuasa Bible ni. Sekali dengar je dah dia orang takut. Sebab tu dia orang tak benarkan Bible dalam bahasa Melayu. Saya bukan berjuang Bible bahasa Melayu, tapi untuk lawan isu Bible dalam bahasa Melayu ini stupid. Orang boleh dapat Bible dalam internet. Tak payah edar sekarang ni, semua orang ada internet. Kita kena belajar. Kita di sini kalau kita pergi ke apa? Effley Road tu ada Muslim Christian studies kat situ kan. Yalah, saya tahu itu Kristen, saya selalu juga pergi program dia orang. Saya tengok dia orang ni, orang Kristian kan. Pertama dia belajar bahasa Arab. Bila dalam majlis tu orang mentang, boleh argue, boleh komplain terjemahan, boleh cakap Arab. Dan bila dia jumpa, walaupun kita tahu sebahagian tak baik, bila jumpa kita di sampingnya, lama dia start nak cakap Arab. Dia kata dia nak praktis bahasa Arab dia. Itu semua priest dan orang penting. Dan bila dia argue dengan bahasa Islam, mesti dia teks Arab yang asal. Saya bukan kata mereka terlalu baik tentang approach mereka. Mereka pun tak berjaya juga dalam nak tarik hati ramai pengikut mereka. Tapi artinya satu usaha akademik dibuat dikala orang Islam. Kalau kita tanya sebahagian kawan-kawan kita, Lim Junsu dan seumpamanya, Syakiri yang buat usaha untuk fahamkan tentang comparative religion, nak elakkan terpengaruh dengan agama di Malaysia. Mereka kata ada tempat mereka pergi belajar dan ambil tindakan kerana dia orang edarkan suruh tengok apa ada dalam Bible
untuk dibuat perbahasan. Pegang Bible pun salah. Dan actually dalam agama yang paling dekat dengan Islam Kristian. Quran kata wala tajidanna ashaddan nas adawatan lil ladzina amanu al yahud wal ladzina asyraku. Kamu akan dapati orang yang paling kuat permusuhan dengan orang Islam, orang yang beriman ialah Yahudi dan orang ahli syirik. Orang yang semua berhala. Wala tajidanna aqrabuhum mawaddatan. Kamu akan dapati orang yang paling dekat kasih sayangnya dengan orang Islam ialah orang yang menyatakan inna nasara, bahawasanya kami ini ialah golongan Kristian. Dzalika bi anna minhum qissisina war ruhban. Dia kata demikian itu kerana di kalangan mereka ada padri dan ada ahli ibadat. So, banyak orang Kristian yang masuk Islam, banyak orang Kristian masuk Islam. Sebab dia dah tak payah cerita, dia tahu itu Jesus, nabi-nabi yang lain. So, orang Islam patut tahu tentang mereka. Sekarang orang Islam tak ada tahu. Tambah di kita kat Malaysia tu kononnya minum holy water. Terus tak boleh mengucap. Lidah jadi keras. Masya Allah. Saya kata, kalau benda air itu ada, dia orang bagi minum habis rakyat dia di sini. Dalam usaha nak kuatkan Kristian semula. Terutama di England dan di Eropah. Kristian di Amerika kuat. Pasal dia negara baru. Tapi di negara-negara yang seperti ini tak kuat. Selepas daripada revolusi Perancis dan seumpamanya, agama dihakis sebab dia tak nak agama menguasai public domain. So, kita salah. So, bila kita ada di sini, kita mungkin boleh jadikan lebih terbuka untuk faham benda ni. Agama kita agama hujah. Islam agama hujah. Bukan agama superstition. Dengan cara kita, terkena lagi masuk dalam gereja, pergi tengok, balik tak boleh nak tidur, terus jadi teruk sangat orang kita kan. Kena gangguan. Dulu orang Melayu kan, kalau lalu kok kuih, kena gangguan. Saya baru ni saya kata cerita kat Saudara Ilham, ada orang Malaysia tanya macam mana nak buat pasal di satu orang kena gangguan. Saya tak kena gangguan biasa. Kalau duduk kat hotel, kita gantung kat pintu, don't disturb please. Kalau kena, you ambil hak hotel tu, gantung kat katil, don't disturb please. So ada soalan seterusnya. Kita kena ambil peluang dengan kehadiran Dr. Asri kali kedua ni lah. Saya tak sure kali ketiga ni, tak sure. Kena book awal ke. Lagipun Dr. Asri lagi 2 bulan ke? 3 bulan? 2-3 bulan lah akan berada di sini. Dia ni tak boleh duduk setempat kan. Balik Malaysia, pergi umrah, pergi Jordan. Dan saya dengar dalam beberapa bulan ni akan ke US pula. So dalam 2 minggu lebih kurang. Jadi peluang yang ada ni boleh ajukan soalan. Pihak ni sebelah perempuan kalau ada soalan, kalau tak nak cakap tulis ke. Saya nak tanya, sebab kita kat sini kan, sebab ramai orang Islam kat sini juga, dan ramai yang dah pengaruh dengan Saleh, sehingga ada yang mula. Macam mana kita sebagai orang Islam nak handle orang Islam yang dah esok? Sebab kita ada juga kawan yang dah lari sikit. Orang Islam di sini mereka datang daripada negara yang macam-macam. Dan daripada negara yang macam-macam tu ada sejarah yang berbagai di negara mereka. Saya selalu buat contoh yang saya tengok tentang wanita-wanita yang dia sekarang terkenal juga program ex-Muslim, dia panggil kan. Dia jemput orang yang bekas orang Islam, macam besar sangat lah dia orang ni. Cakap tentang macam dia tahu semualah tentang Islam ni. Complain against Islam, this and that, macam-macam lah.
Saya tengok salah satu benda yang tadi saya selalu sebut tentang circumcision, tentang bersunat yang biasanya dibangkitkan oleh wanita-wanita daripada Muslim daripada Afrika. Itu saya kata tentang bahayanya apabila adat menjadi agama. Adat boleh diamalkan, tapi ia tak boleh jadi agama. Itu orang Melayu. Orang Melayu kalau nak raya, nak ada ketupat, nak ada apa? Rendang, tak apa, tapi jangan kata disunatkan ada ketupat, jangan. Jangan. Macam mana ni raya tak ada ketupat? Ini problem. Saya kadang-kadang saya ada pandangan yang berbeza tentang hal ni. Kadang-kadang orang Melayu suka raya sekali, sembahyang raya sekali, buat takbir pun takbir Melayu kan. Sedih takbir Melayu ni, tu nak balik kampung. Sedangkan takbir kemenangan, Nabi takbir kerana kemenangan, bukan takbir sedih. Takbir sedih ni dia nak perantau. Tapi sebab kita tak boleh pergi masjid orang. Kita gelar raya, kita sembahyang kita. Cuma kita raya sembahyang masjid orang. Kita dengar orang lain takbir macam mana. Takbir kemenangan kan takbir kekalahan. Bersunat di sebahagian negara Afrika dah besar baru sunat. Siap tambat lagi, potong sampai habis. Bukan laki ya, yang perempuan. Dan sebahagian yang mereka jahit kemaluan wanita tu, wanita gypsy kan jahit, sehingga mereka kahwin baru dia akan tetas. Dan ini dijadikan kononnya Islam. Itu bukan Islam. Tapi oleh kerana macam ada endorsement daripada golongan agama di Pakistan, sepatutnya Pakistan, dan sini ada, cuba baca sebagian buku-buku. Sepatutnya Pakistan mazhab dia Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, mazhab yang lebih luas dalam masalah hak wanita untuk berkahwin. Wanita patutnya kalau nak kahwin tak perlukan wali. Melainkan wali itu bantah dalam sebahagian pandangan mereka dan buktikan tak sekufu. Tapi kalau satu orang pergi, dia kahwin, wali tak ada, saksi semua cukup, sah kahwinan dia. Dalam mazhab Hanafi. Kerana Muhammad Hasan Al-Syaibani pada akhir hayat dia, apabila seorang wanita mengadu kat dia nak kahwin beberapa kali, bapak dia bangkang. Muhammad Hasan Al-Syaibani pada akhir hayat dia kata, kau pergi dan kahwin je. Maka itu asal dalam mazhab Hanafi. Di Pakistan, even dia mazhab Hanafi, tapi bapa dia macam lebih daripada mazhab Syafi'i lagi. Kita tahulah dia dulu, sekarang dah kurang dah kita pun. Dulu kita pun ada, kita kata ada perkataan wali mujbir. Bapa ada kuasa paksa anak perempuan pilih calon bapa. Seperti itulah Azizah dipaksa kahwin dalam filem Penarik Yeca kan. Dia paksa. Sedangkan kita tahu Nabi SAW bila satu orang datang kepada baginda bagi tak, inna abaha akraha ala zawaj, sesungguhnya bapaknya memaksa dia supaya kahwin. Dia pun fakhayyaraha Rasulullah, dan Nabi memberikan pilihan kepada dia. Nabi kata, kalau kau mau kekal, kalau tak mau kau pisahkan, aku pisahkan. Nabi tak mau kahwin paksa tak boleh. Di Pakistan kahwin paksa bapa kalau ada, dan paksa tu kerana tua. Kawan bapak dia paksa kawan. Tak ada pilihan. Lebih buruk daripada tu, mereka mengamalkan satu benda, iaitu sebab tu mereka tak suka nak perempuan. Perempuan yang kena bayar mahar kepada lelaki. Dori. Perempuan kena bayar. Sebab tu bila patu perempuan tak ada bayar, sebab tu dia kena kahwin orang ni, dia kadang-kadang dia tua begitu je. Bila nak kahwin, perempuan kena sediakan rumah, kereta semua untuk lelaki. Dan para golongan agama, buruknya kadang-kadang dia endorse benda ni. Sebab benda ni dalam masyarakat, cuba dia cari dalil nak bolehkan. Walaupun dalil tu begitu jauh. Dia kata pada hari Ali kahwin dengan Fatimah, Nabi bagi kat Fatimah sekian-sekian, suruh bagi kat Ali. Itu Nabi bagi. Macam kita dah menantu sayang, kita bagi kat menantu kita. Bukan, padahal kan Nas punya banyak tentang mahar yang suruh dibayar, lelaki bayar pada perempuan. Dan bila benda ni bawa dalam masyarakat mereka nak kahwin jadi susah.
Dan ada dah lama di UK ni, bukan baru lah, ada 10 tahun lepas lah. Ada dia bunuh anak perempuan dia sebab anak perempuan dia tak mau kahwin dengan lelaki yang dia pilih. Dan jadi isu dalam berita di UK. Dan ini semua memberikan satu gambaran yang sangat negatif tentang Islam. Di samping benda yang, kalau saya ada tulis yang baca From My Sister Lips, yang ditulis Robert Hazimah Robert, yang dia tulis tentang macam mana, tentang novel itu, tentang bagaimana dia dapat jumpa Islam. Cuba baca tentang itu, boleh membantulah. Tapi dia pun agak ada ekstrim dia sikit. Tapi yang pentingnya gambaran itu susah. Kalau kita pergi tengok orang Pakistan, sampai mereka baiklah, kita pergi masjid mereka apa semua. Dan saya tak tahulah orang Malaysia sini, saya ingat kena rajin sikit pergi masjid pagi-pagi semua. Tapi yang pentingnya, kita tengok kawasan mereka kotor, kadang tak bersih, dan ada benda yang mungkin orang, dan masih lagi ciri itu ciri Pakistan. Macam kita sekarang generasi yang baru, mereka dah mula educated. Pasal dulu negara ni yang datang ke sini ialah orang Pakistan yang miskin. Pasal dia nak cari rezeki daripada negeri dia tak ada, dia orang masuk ke sini. Dan mereka sebahagiannya buta huruf, tak tahu apa. Dia pun bawa je nak, bahasa mereka jajahan British. Bila macam tu, gambaran tentang Islam tu sangat teruk. Mereka kena buat masjid Pakistan, mesti cara Pakistan. Semuanya, bau masuk masjid tu kita tahu bau Pakistan. Sama macam kita dulu. Sekarang kita dah ni. Sebab tu kita dulu, kita semua kerangka agama tu Melayu. Pakai kain melekat. Dulu orang Melayu makan chopstick ni salah. Kalau orang tengok pakai chopstick dulu, dia kata, oh, teruk dia ni, nak jadi Cina. Macam Cina tu mewakili kafir. Padahal Cina tu mewakili bangsa. Cina mewakili kafir. Sebab tu orang Melayu, bila asing masuk Islam, dia kata asing tu kena ubah nama. Ini bukan Islam punya nama. Dia kena asing, kena pergi ubah nama Ahmad lah apa. Sebab, tapi awang juga bukan nama Arab, nama Melayu. Dia awang tak apa, awang is okay. Sebab apa? Melayu. Agama itu bersifat Melayu. So, berlaku di sini. So, kita nak kena bagi tahu. Sebab tu, mungkin salah satu bendanya, antara yang terbaik untuk mereka ni, kita kena bagi Quran lah. Ini nak tahu Islam, dia baca Quran. Jangan tengok orang Islam. Dan kita akan tengok banyak dengan semua sejarah-sejarah mereka yang masuk Islam ni, mereka, dan bagus sikit orang di sini ni, kadang-kadang dia orang suka buat sesendiri. Bila dia dapat, dia baca, dia nak yang the real one, kan? Yang tu dia bagus. Kalau dia ada benda tu, insya-Allah dia akan dapat yang betul lah. Kalau suruh, sekarang kita jangan, dia tak boleh argue dengan, oh ni buat macam ni. Kata kalau macam tu susah, kita boleh argue dengan Kristian. Takkan kita kata Jesus bolehkan homoseks, Jesus bolehkan minum arak, Jesus semua macam-macam yang kita tengok ni. Kata itu no point lah. Ada lagi? Ni balik kepada dakwah kepada Muslim tadi. Sepanjang saya kat sini, banyak kalau perbincangan pasal Islam dengan kawan-kawan kelas, dia akan kembali kepada root question of faith, yang saya rasa benda tu susah nak di-explain. Sebab bila kita boleh bercakap pasal puasa, pasal sembahyang, tapi asasnya lah kembali kepada keimanan kita lah. Kenapa kita buat semua tu? When they ask about why you kena buat semua ni kan, kenapa dia kena sanggup berpuasa, tahan lapar, bila bekerja semua, dia jadi susah kita nak explain kenapa kita kena percaya. Sebab itu macam kita percaya pada benda superstitious, benda gaib yang mereka tak pernah ada asas. Mereka kebanyakan mereka atheist semua. So Ustaz ada tips tak macam mana kita nak bawa bincang perkara basic macam faith ni kepada yang mereka faham? Dia ada beberapa ramai orang tulis tentang Mustafa, betul tentang answer tu untuk etis dan seumpamanya. Bagus kita boleh baca. Dia ada, setiap orang ni dia ada background dia yang berbeza-beza. Kadang-kadang saya ingat isu tu tak berusaha lah, mungkin seorang dua lah. Kerana apabila you dapat terima keimanan tentang kewujudan Tuhan, manusia menerima tentang Tuhan tu mesti dipatuhi, kan?
Macam mana satu orang nak obey Tuhan tu, mesti dia ada spiritual punya worship lah. Itu dipercayai lah. Tapi isu yang paling banyak yang mereka bangkitkan di sini, terutama golongan-golongan yang mereka ni pentingkan sangat masalah rights ni. Apa-apa saja hak. Dan salah satu benda yang besar yang mereka penting, mereka kata Islam tak hormati hak orang lain, khususnya tentang hak non-Muslim. Ini jadi isu yang lebih bersifat international lah. Macam Nabi dalam hadis kata, Nabi kata, la tabda'u al-yahuda nasara bis-salam. Jangan kamu mulakan bagi salam kepada Yahudi dan Nasara. Wa idza laqituhum fit tariq fadruhu ila adyaqihi. Jika kamu jumpa orang Yahudi dengan orang Kristian di jalan, kamu tolak mereka, push dia kepada the narrowest part of it. Pergi tempat yang paling sempit di jalan tu, bagi dia terdesak kat sana. Hadis ni jadi umpamanya, jadi perbahasan. Kita macam mana Prophet of Islam ni boleh bila jumpa orang Yahudi dengan Kristian suruh tolak pergi sampai. Dan kita akan tengok ada orang yang very literal dalam tafsir benda ni, especially mereka yang daripada negeri-negeri yang tak apa ada experience dengan non-Muslim. So dia tak ada apa-apa set, dia tak rasa tak salah apa nak tafsir, tak ada non-Muslim kan. Dia kata iyalah kalau jumpa mereka ni jangan bagi ruang sangat pada mereka dan kita biar mereka tersempit. Kan dia tak ada apa. Dan dia tahu dia cakap tu tak ada memberi kesan apa, yang semua audience dia lah Muslim, bahkan dia rasa izah lah kan. Dia rasa hadis yang seperti ini memberikan satu benda perbahasan. Sebab pertama, okey, masalah bagi salam kan. Nabi Ibrahim apabila bapa dia nak hukum dia, Nabi Ibrahim kata, salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi. Semoga salam kepadamu dan semoga aku akan minta ampun Tuhan kepada untuk kamu. Bila wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Quran kata bila orang jahil, orang kafir kata kat kita orang Muslim yang baik yang kata assalamualaikum. Maksudnya aku tak mahu kata itu. Cakap kau rubbish. Kan? You talk rubbish. Assalamualaikum. So, ini pun jadi perbahasan. Adakah apa maksud Nabi? Pasal Quran sebut dalam situasi yang lain. Kemudian kita akan tengok macam mana kalau jumpa orang, kita jalan, kita jumpa kat jalan tu orang Yahudi tu pun Kristian. Kalau ikut panduan hadis tu, kita cuba bagi dia mana? Tertolak lagi ke sana. Ya. Tapi bila kita tengok kepada keseluruhan sirah Nabi, tak ada satu kes Nabi tolak Yahudi atau Kristian, dan tak ada mana-mana kes sahabat buat. Bahkan kita ada hadis di mana Nabi SAW Yahudi lalu, mayat Yahudi lalu, Nabi bangun. Dan sahabat kata, innaha Yahudiyah, itu jenazah Yahudi. Nabi kata, alaysat nafsan, takkah dia pun nyawa juga. Nabi kata, hormatlah. So, macam ada kontradik. Tapi bila kita follow, kita lihat kepada keseluruhan, kita dapat tahu bahawasanya ini antara saya punya apa nama research juga, saya ada tulisan lah. Kita akan tahu bahawasanya dia bercakap dalam konteks peperangan dengan Banu Quraidah. Nabi kata besok aku akan pergi kat Banu Quraidah, kalau kamu jumpa jangan pergi salam dia orang. Pasal Banu Quraidah khianat, bohong, dan kemudian perang dengan Nabi, bunuh orang Islam. Dia bila nak pergi, so kalau jumpa dia orang pula selalu bagi kat Nabi assalamualaikum. Sebenarnya bukan salam kan, maut kepada kamu kan. Biasa Nabi tak jawab, so bagi dia. Kalau jumpa dia dengan jalan, tolak je. Pasal dia dalam suasana state of hostiles kan, dia dalam suasana peperangan kan, dia orang berperang dengan Nabi. So dengan keadaan macam tu, maka tak adalah, takkanlah orang duk perang jumpa silakan dia, tentu tak dalam konteks itu. Tapi hadis-hadis ni kita tengok kebanyakan website yang terutama yang Arab dan juga yang terjemah, dia orang terkata kalau tunjukkan kehebatan Islam, kalau jumpa dia orang tolak lebih.
So ini sebahagian daripada masalah. Dan banyak lagi hadis-hadis yang macam kalau jumpa orang kafir begini, buat begini, buat begini. Hadis itu bercakap dalam konteks peperangan. Dalam konteks peperangan. Sedangkan Allah, hatta dalam peperangan, Allah kata, waqatilu fi sabilillah wa la ta'tadu, dan alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Peranglah jalan Allah pada orang yang merangi kamu, tapi jangan kamu melampau. So, hadis-hadis ni masalah ini jadi masalah yang besar pasal tomahan pada Islam di barat ni, pasal dia lihat pada dimensi dia. Dimensi dia masalah rights ni penting. Saya kena ada hak saya. Kalau awak nak, dan kita di Malaysia mungkin ada masalah. Sekarang ni orang berbangkit kerana hal ni. Tapi alhamdulillah lah, dengan pendekatan dakwah ramai orang cakap. Dulu kalau orang masuk Islam macam tak boleh apa? Tak boleh pergi, tak boleh balik rumah mak dia, nanti makan khinzir. Kan nanti bekas tu ada bekas khinzir. Padahal bila kita ambil fiqh Islam yang luas, kalau dah basuh dah clear, cukup lah. You boleh gunalah pinggan tu. Kalau melainkan tengok satu daging khinzir duk tergedik-gedik situ, lainlah cerita. Itu benda clean. You ambil fiqh yang luas, tak payahlah nak pergi ambil pinggan 7 kali air sabun, air tanah apa semua, kan? Kita naik kapal terbang, kita pergi hotel, kita pergi majlis-majlis mereka, dia jamu dia ke rumah non-Muslim, dia serve kita makanan. Kita tak kata nanti sekejap ambil pinggan tu, aku bawa pasir sikit basuh-basuh itu. Tak perlulah. Kita ambil fiqh Islam yang luas dalam masalah ni. Sebab kadang-kadang sampai tak boleh nak berbual. Saya ada kes dulu, kita ada kes Murti di Malaysia. Murti ni yang panjat Gunung Everest. Ingat tak? Dia mati dan mayat dia menjadi perebutan. Mayat dia jadi perebutan. Itu cara kita handle. Sebab tu 50 tahun kita merdeka di Malaysia, kita ada bilion duit untuk orang Islam, 700 juta zakat lebih. Kita tak tahu hilang ke mana setiap tahun. Kita pun tak tahu macam mana punya banyak badan-badan ni yang semua badan-badan agama paling banyak dalam dunia. Kita ada. Tak ada negeri yang ada 14 mufti dalam dunia. Ni Malaysia je. Negeri lain pun satu-satu je kan. Tapi utinya punya banyak. Kita orang bukan Islam, prejudis kepada agama makin tinggi selepas daripada kemerdekaan. Murti punya kes umpamanya. Murti punya kes. Murti itu katanya dia masuk Islam. Tapi yang menariknya, semasa dia sakit, keluarga dia yang Hindu tu jaga. Tak ada wakil Islam pergi tengok dia ke, pergi bawa makan, kata bagi-bagi duit kat family dia. Kita punya penafsiran mu'allaf. Siapa ada orang utara sini? Orang utara panggil makloh. Ada orang utara? Siapa tahu makloh? Mu'allaf. Mu'allaf ni orang masuk Islam. Tapi mu'allaf dalam kitab fiqh banyak sebenarnya orang yang nak masuk Islam. Orang yang kemungkinan kalau bagi duit zakat kat dia, dia suka kat Islam. Orang yang bermusuh dengan Islam, tapi kalau bagi duit kat dia, dia tak bermusuh dengan Islam. Ada berbelas maksud mu'allaf. Patutnya duit zakat kita 700 juta boleh dibawa ke hospital, boleh pergi bagi dekat orang non-Muslim yang sakit tu, ini duit RM200 daripada kami badan Islam bagi supaya awak sihat. Dia happy lah. Islam banyak baik dia cakap kan. Kita tak boleh duit zakat kalau itulah fiqh kita. Fiqh kita kalau sembelih korban, kalau orang bukan Islam makan, batal seekor lembu. Kalau sembelih akikah, orang bukan Islam makan, batal seekor lembu. Tapi satu negeri berpuluh ekar tanah bagi pada orang non-Muslim, tak ada masalah. Ini fiqh yang sempit yang kita pilih. Saya tak kata salahkan pandangan fuqaha tu. Mereka mungkin bercakap dalam konteks yang tertentu. Tapi kita cuba apply benda yang sempit untuk kehidupan kita yang luas. Maka non-Muslim pelik. Jemput dia. Orang lain semua makan lembu. Dia kena makan ayam. Dia kata, itu saya, you jangan makan. You makan ni satu lembu saya batal. So kita murti. Patutnya keluarga boleh ambil duit zakat bagi pada family murti supaya dia happy. Tak ada siapa pergi tengok dia. Dia mati, orang Islam pergi berebut jenazah. Jenazah ni kena kembali kepada orang Islam sebab jenazah Islam. Sama gaduh, memang family dia marah dengan agama Islam. Even Najashi, dia mati di Abyssinia. Dia mati di Ethiopia, Habsyah.
Nabi tak tuntut jenazah dia. Pasal dalam keadaan negara Kristian, Najasyi tu orang raja yang menganut Islam, mati di negara Kristian urus saja. Tapi nak ceritanya ialah bagaimana cara kita uruskan agama. Sebab itu kita mempunyai masalah dalam hal-hal ni, persepsi orang terhadap agama, dan itu juga dalam masyarakat yang di sini kita kena lihat supaya agama itu dilihat ditafsir dengan tafsiran yang lebih luas. Patutnya saya tak tahu, kita mungkin tak banyak ni di sini. Tapi kalau boleh kita, saya minta sahabat-sahabat sini. Saya tak tahu lah, mungkin semua sibuk. Tapi saya tengok sini banyak program. Ceramah lah, debate lah, dialog Muslim Kristian macam-macam. Tapi jarang-jarang nampak orang Malaysia. Mungkin sebahagian ilmu memang banyak, tapi tambah sikit kita apa. Kan? Bagi kita dengar dialog mereka, bukan mesti kita ni. Saya tengok macam-macam. Kalau yang center tu buat setiap Rabu, OSIS memang ada buat. Macam-macam tokoh dia panggil. Seluruh dunia ni. Ramai orang datang. Tapi orang Malaysia mungkin tak datang. Orang Malaysia mungkin sibuk baca Yasin dengan apa ni. Tapi tak apalah yang tu. Tapi kita pergilah juga. Saya stereotype punya program ni, saya tidak anti. Tapi kita mungkin bagus juga untuk kita widenkan kita punya apa, pandangan agama ni sebenarnya. Orang Melayu dia buat satu agama yang bersifat adat Melayu. Saya tak pertikaikan Yasin adalah salah satu surah dalam Quran. Walaupun untuk mensabitkan Yasin baca pada hari Jumaat tidaklah kukuh. Tapi bacalah hari-hari apa pun nak baca. Kalau nak tanya apa patut baca hari Jumaat, baca suratul Kahfi ya. Itu ada dalam hadis yang terang kan. Tapi nak baca apa pun bacalah, tak ada masalah. Kan nak baca surah apa, janganlah kata Yasin ni kena baca hari Jumaat. Kalau baca hari Sabtu tak jadi, tak boleh lah. Kan tak ada pun baca hari Sabtu ke Jumaat sama je. Kan? Kalau ada hadis tentang Yasin hari Jumaat pun tidaklah begitu kukuh apa. Tapi keluar daripada kerangka ini. Kerangka tahlil, kerangka Yasin. Ini dah kita buat dah kat Malaysia. Keluar kepada dialog, diskusi yang lebih ilmiah. Melihat perbincangan Islam yang lebih. Ini tujuan kita datang sini. Yang ni semua makcik-makcik kita kat kampung boleh buat. Tapi kita kena lihat pada kerangka yang lebih luas, agama. Apa yang patut kita belajar daripada mereka di sini? Apa dialog mereka? Mereka kadang-kadang tak penulis A'id Qarni yang tulis buku apa? Don't be sad, kan? Kan? Jangan bersedih. Dia datang ke sini, datang masjid apa? Masjid apa? Madinah Mosque. Tapi saya ingat siapa pergi? Even kita tak tahu pun. So saya ingat daripada kita sentiasa bagus kita ada perlimpahan orang Malaysia. Tapi kita pergi luas sikit lah untuk tengok apa yang sebenarnya sedang dibuat oleh orang lain dan approach mereka pendekat. Bukan semua kita boleh sokong. Tapi kita tengok macam mana macam deal dengan sekurang-kurangnya kalau kita tak faham orang putih pun, kita masyarakat dengan masalah kita sebab faham masyarakat Pakistan macam mana dia uruskan masjid dia. Mungkin kita setuju atau kita tak setuju. Tapi kita mempelajari sesuatu. Hadirlah banyak siri. Saya masa awal dulu, sekarang tak larat. Datang kadang-kadang sehari sampai 4 seminar. Macam-macam saya pagi pergi sana pergi sini. Banyak benda yang kita boleh dapat. Ini bandar ni setahu saya memang betul-betul bandar yang banyak maklumat. Even saya selalu cakap pada kawan-kawan, cuba belajar macam mana mazhab Protestan. Dulu Protestan di sini, kita tahu kan tempat-tempat kan kalau pergi di Broad Street yang ada tanda yang kena bakar semua, Hagli semua kena bakar. Mereka dibakar hidup-hidup kerana membawa pahaman yang bercanggah dengan Katolik. Mereka mengkritik amalan-amalan Kristian yang dianggap tidak mempunyai asas. Dan kita tahu Martin Luther, pengasas Protestan, kan? Dia membangkitkan perlawanan. Bukan pergi tengok di internet dan Martin Luther punya sejarah. Bukan Martin Luther King yang US tu. Martin Luther pengasas, founder kepada Protestan. Cuba tengok macam mana mereka punya krisis. Sekarang mereka cakap Islam tidak tolerate dan seumpamanya. Tapi hakikatnya dalam sejarah Islam ada juga
macam Imam Ahmad diseksa kerana berbeza mazhab dan seumpamanya. Tapi bakal hidup-hidup ni Kristian ni buat kat orang dia. Beza pandangan bakal hidup-hidup. Sekarang dia cakap tentang masalah open minded, kena terima. Ini actually is not from Kristian. Ini daripada revolusi Perancis, daripada masalah keterbukaan. Dulu di sini membunuh dan Oxford banyak merakamkan sejarah ni. Dan kita mungkin banyak benda boleh belajar lah bila duduk di sini. Seminar dia dan seumpamanya. Rugilah kalau terutama saya ingat banyak sahabat-sahabat lelaki yang saya ingat mereka ada free masa kerana yang belajar tu isteri. Kalau duduk di rumah lama-lama dia jam. Orang lelaki ni dia memang tak boleh duduk di rumah hakikatnya kan. Dia kena berjalan dan orang yang jadi kena suruh suami. Ni saya cakap jujur lah. Sini mungkin tak ada, tapi di UK ni ada juga banyak kes rumah tangga yang membabitkan suami isteri, yang kebanyakan kes tu kalau isteri buat belajar, suami tak belajar, dan kemudian suami dia, pasal suami ni dia lelaki yang normal, dia memang dia nak bersosial kan. Kalau lelaki kita tak mau sosial, duduk dalam bilik orang, kita mesti susah hati dunia akhirat tentang dia. Apa jadi dengan lelaki aku ni kan. Tapi bila dia keluar bersosial tu, kat tanya dia macho, dia lelaki dan seumpamanya. So suruh dia keluar, suruh dia pergi seminar, suruh dia hadir ni free saja, bukan kata kena bayar fee pun. Suruh dia hadir dialog ni. At least dia duduk, dia dengar, dia faham. Banyak benda yang boleh dapat manfaat. Antara permasalahan orang Islam termasuk kat negara kita tu kan, antara tentang pengurusan perbezaan pendapat tu kan, dan kita cenderung untuk ikut mana-mana pendapat yang kita rasa kuat dan sebagainya lah. So macam mana Ustaz, peranan kita lah, peranan yang kita boleh buat untuk pasal perbezaan pendapat ni, untuk mengharmonikan perkara tersebut Ustaz, dari sudut pandangan Ustaz sendiri. Tidak ada masalah berbeza pendapat. Bahkan agama itu sendiri tabiatnya manusia boleh berbeza. Ini yang sebahagian kata, qawli hadha qawli yahtamiluhu khata wa hadha qawluka yahtamiluhu sawab kan. This is my view and I could be wrong, and that is someone else's view and they could be right. Macam Imam Syafi'i. Jadi kita kena belajar macam mana supaya kita tahu bahawasanya agama ini terdedah pada perbezaan, terutama benda-benda ijtihad. Sebab tu saudara Ustaz Mawazi kita tak ada, saya sebut dalam media, dan kalau dia ada pun saya sebut sekali lagi, saya tidak setuju dengan urusan Kedah untuk tidak memberi ruang orang mencabar keputusan fatwa. Kerana fatwa ini pandangan, dan fatwa ni saya prosesnya macam-macam. Bukan cabar tu mencabar agama, pandangan. Kalau Perak keluarkan pandangan tak boleh pucuk-pucuk, sampai orang tak bisa. Nanti kalau ada mufti pro PAS, pandangannya membunyi macam PAS. Kalau pro UMNO, nanti pandangan pro UMNO. Kalau langsung orang tak boleh petikai, kan susah. Sedangkan pandangan-pandangan fiqh ni kadang-kadang terdedah kepada perbezaan. Hatta Imam Malik, dia tak nak apabila Muwatta' nak dijadikan kitab yang nak di-standardizekan, supaya semua di bawah kerajaan memakai Muwatta' dan jangan bercanggah dengan pandangan Malik. Imam Malik kata telah berbeza para sahabat, macam mana aku nak suruh orang semua nak sama dengan pendapat aku. Tapi di Malaysia, bahkan di kalangan Pakistan sini, mereka apabila berbeza, mereka label orang yang beza tu. Labeling. Awak sanggah dengan saya, awak seolah-olah saya pemilik kebenaran. Saya kata ini dan saya pertahankan pandangan saya. Tapi itu bukan berarti saya mesti menghukum awak. Itu pandangan awak. Tapi kalau awak datang di atas pentas debate, saya debate habis-habisan di atas pandangan saya. Tapi untuk saya hukum awak, saya tak hukum. Ini pandangan awak. Dan kita kena belajar untuk berbeza. Nak hukum pandangan lah, jangan hukum orang. Sebab tu kita tengok ada banyak sini tak cakap ada orang tak apa kan, off record.
Dulu dia orang ada masjid, lepas tu tubuh masjid ni, tubuh masjid. Banyak tak masjid. Semua masjid tu baguslah tubuh banyak masjid kat Oxford ni. Tapi sejarah penubuhan masjid-masjid tu kena berkelahi. Kena berkelahi. So, menguruskan. Ni kita juga orang-orang. Dan orang, saya tak cakap orang agama. Saudara-saudara sekalian yang bukan religious background. Maksudnya bukan daripada educated as a religious background. Kita kena tahu, bila sampai kepada benda-benda yang membabitkan soal figure itu, figure ini, kita kadang-kadang particular, kita nak tahu, betul kan ni kau punya dakwaan ni aku dalam bidang ni apa, aku tak. Tapi bila datang kepada benda agama, bila ustaz bagi tahu dia, kita telan bulat-bulat. Ustaz kata, kita tak guna akal kita. Mana sabar ke ustaz ni cakap macam ni? Kita tak fikir. Sebab tu ustaz boleh jual air jampi. Boleh bagi tahu kata minum air ni anak jadi rajin. Dan orang beli. Kismis di Malaysia, kismis jampi laku. Walaupun anak ustaz tu sendiri gagal. Kalau makan, kalau ada dengan minum air orang boleh jadi rajin. Kita dan orang boleh, suami boleh jadi baik dengan minum air. Ustaz, Nabi pun tak payah dakwah, jampi Nabi lebih baik. Nabi bagi air sebuah satu ayat, minum semua jadi baik. Saya kata, saya bukan ni, saya kadang-kadang saya kata I dare benda ni. Kalau betul-betul awak boleh buat jampi elok-elok, 70 orang ustaz jampi tak apa, negara bayar phone 1 juta pun tak apa kat dia orang ni. Bersungguh. Panggil semua mak rempit minum ya, terus keluar-keluar jual motor terus. Batu, minum. Apa ni? Pak minum duk. Astaga. Tapi orang hatta benda basic untuk orang fikir, tak boleh fikir. Bahkan kawan tu kadang-kadang gaji 20,000. Kerja, manager besar. Sangat kritikal dalam banyak benda. Kritis otak dia. Tapi bila sampai bab agama, blind imitation. Ikut membabi water. Please. Jadi orang Islam kritis. Mesti tanya dia, pasal apa? Pasal apa ustaz kata macam ni? Ini dah agama kata macam ni, terima je lah. Ini yang menyebabkan orang banding Kristian, orang tinggalkan Kristian. Sebab tak boleh memberi jawapan yang rasional. Tak ada persoalan-persoalan. Sekarang generasi, saya tengok, walaupun kita tengok negatif, sebagai orang tengok, banyak orang kritik tentang agama kat Malaysia, budak-budak muda kan, petikai itu, petikai ini. Tapi itu sebenarnya satu fenomena yang baik untuk orang agama jadi cerdik. Pasal dia kadang-kadang dia rasa very powerful. Aku dah jadi ustaz, whatever aku kata awak kena dengar. Listen to me. Dengar saya. Dan saya tak perlu dengar pada awak. Ini adalah benda yang salah. So, saya minta yang belajar-belajar ni, balik janganlah macam tu. Bila ustaz cakap, even tak usah kata Dr. Mazhar ke, Dr. apa ke. Bila dia tak cakap, apa alasan dia? Apa hujah dia? Ini bukan wahyu. Bukan semua ustaz ni. Saya selalu buat, tuan-tuan tengok ucapan saya selalu kata, bukan orang lahir ustaz ni, mak dia tanya-tanya kat dahi, dah abang anak kita ustaz. Bukan. Dia lahir, pergi sekolah, pergi apa, belajar agama, dia jadi ustaz. Kadang-kadang dulu dia jadi artis dulu, kena jadi ustaz pula. Malaysia macam-macam. Kalau Malaysia senang je. Kadang-kadang ex-artis yang jadi ustaz lebih laku daripada ustaz yang asal. Kan? Tak apalah, rezeki masing-masing. So dia pula boleh jampi kan? Dia pula boleh jampi. Dan ini benda harap-harap kita semua jadi belajar ni. Jadi kritis lah mahal. Adalah soalan. Tak apa, saya tak kisah. Takut saudara ni Pak nak cakap apa tak? Makan apa sampai nak otak tu kan. Okey. Jadi yang bahagian apa? Wanita ada persoalan. Soalan ni Ada soalan? open kata. Ya. Politik boleh juga. Kena tanya. Ya. Assalamualaikum. Saya tertarik pasal topik kebersihan yang Dr. cakap tadi. Macam kalau Tahera
Mesir semua tu bandar ilmu Islam, tapi kotor. Saya tengok kalau di Malaysia pun fenomena yang sama juga, iaitu negeri yang dianggap negeri Islam adalah negeri yang sering dikaitkan dengan negeri yang kotor dan juga miskin. Sebut the freedom of expression. Feel free to express your opinion. So jadi saya terfikir kenapa benda tu berlaku. Adakah saya tengok ada dua interpretasi, iaitu adakah bila sesuatu negara, negeri ataupun orang tu dekat kepada Islam, dia akan Kotor. dia akan kotor ataupun meninggalkan duniawi. Ataupun nombor dua, adakah bila negeri atau negara tu Islamik, ada pihak-pihak luar yang akan cuba menindas negeri atau negara itu, yang membuatkan orang nampak bahawa kalau negeri itu atau suka Islam, negara itu akan jadi miskin dan negeri itu akan kotor. Tak apa, terima kasih. Pertama, ini satu masalah. Saya kalau baca artikel saya tentang umat yang hilang jenama, saya tulis yang 2 minggu lepas. Saya kata, saya pergi, bila saya pergi, alhamdulillah saya agak selalu jugalah, boleh kata dia tahun ke Mekah dan sampai 2 kali 3 kali. Bukan sendiri pun kawan-kawan bagi tiket pergi. Okey. Setiap kali kita kagum, kita tengok ni juta ni. Orang azan je semua bergerak masjid. Tak ada azan lagi kalau orang nak pergi masjid. Tapi bila orang iqamat je, orang boleh bangun, bukan saja dalam masjid, di luar masjid semua tak cukup. Hatta atas jalan raya. Tahu saja orang Islam ni nak buat saf dia elok, tak payah pun ada rehearsal untuk belajar daripada dia, tak kira mamat sebelah tu Cina ke Pakistan, tahu saja nak duduk macam mana kaki nak bagi sama elok. Hebat kita tengok agama ni, dapat disiplinkan manusia. Bila sampai time nak solat, nak berwuduk, cuci, pastikan semua agama ajar. Semua orang yang kalau kita salam dengan kita tahulah tangan dia pun bersih dan kan. Dia datang semayang. Tapi lepas habis semayang, dia buang sampah ikut dia. Kita tak boleh faham. Mungkin kerana itu barangkali Al-Imam Al-Ghazali tulis Ihya Ulumuddin. Dia memperkatakan soal apakah the purpose behind the ruling. Apa tujuan di sebalik hukum? Dia panggil maqasidus syariah dalam. Agama ni jadi fokus kita, bila nak semayang mesti bagi elok. Tapi lepas daripada tu, selepas daripada semayang, kita tak peduli lah. Dan kita dapati, saya tak tahu Kelantan, saya tahu lah maksudnya Kelantan. Saudara orang Kelantan? Tak apalah. Kan? Kelantan, saya tengok, saya nak marah kerajaan negeri. Saya rasa tak, kerajaan negeri pun usaha letakkan macam-macam, tapi dia tak boleh nak buang juga. Walaupun dia pakai kopiah, dia pakai apa, dia semayang. Saya tak tahu, mungkin bila kita mengajar fiqh, kita duk tekankan masalah ni, masalah-masalah yang bukan membangun. Tengok belajar fiqh, Dr. Qaradawi, saya setuju dengan dia. Dia kata kadang-kadang sampai berbelas tahun tak keluar daripada bilik air. Maksudnya cara mengajar air, inilah bab pada menyatakan jenis-jenis air. Cuba belajar fiqh di pondok, di apa, bukan salah pondok tu, tapi nak ceritanya fokus tu. Air hujan, air mata air, air laut, air salji, punya banyak. Lepas tu air macam-macam. Last sekali yang ambilnya air pipe juga kau ambil uduk tu kan. Kau habiskan masa sampai berbulan duk bahas tu buat apa? Alangkah baiknya dia bercerita tentang tujuan Islam, nakkan kebersihan so on so forth. Kan? Dengan itu maka kita tak fokus. Dan bila ustaz tu mengajar, ialah bukan ustaz je salah, sebenarnya orang Melayu keseluruhannya, orang Arab pun sama. Masa kita ikut kitaban mawquta. Semayang ni ada waktu. Tapi orang Islam teruk masa. Kalau kita janji dengan orang Arab lagi teruk. Ya Allah masya kadang-kadang tak tini.
Esok mai. Esok tu tak tahulah pukul berapa. Kan? Sampai saya ada kawan dia ustaz. Dia kata, awak entah selalu lambat. Mana tunggu entah terlalu lambat. Dia kata, Syekh, anak ustaz je. Jadi seolah-olah macam kalau ustaz memang lambat. Kan? Kadang-kadang kita pun lama-lama tak. Bukan sebenarnya ustaz semua buat macam tu. Orang Melayu keseluruhannya. Kita tak apa, kita orang Melayu tak boleh cepat sangat. Ini saya tak tahu. Adakah, dan kita kena tahu, Eropah ini sendiri, kerana mereka mendisiplinkan diri mereka. Mereka bukan bagus. Dia educate themselves. Dulu, ni kita tahu ni Anglo, saya duduk sini kan, kita tahu dulu. Dia orang ni dulu bunuh sama dia orang. Macam-macam. 200 tahun yang dulu, mereka teruk, mereka perang sama-sama sendiri dan baca macam mana mereka bila melawat negara orang Islam, mereka bangga. Bahkan sebahagian tulisan mereka kata bila majlis sekarang ni, bila mereka cakap Latin kan, kadang-kadang majlis-majlis mereka dulu bila mereka orang besar-besar akan cakap Arab. Sebab bahasa tu dianggap bahasa tinggi lah, kerana bahasa bangsa yang bertamadun. Sekarang patah balik, jadi semua teruk. 150 juta lebih rakyat Pakistan tak boleh nak jaga kebersihan. Tak ada Amerika tak. Kok Amerika malam-malam pergi curi tong sampah Pakistan? Tak ada. Kelantan, tong sampah dia ada. Tapi tak boleh nak buh sampah tu. Saya pun tak tahu, mungkin agama tu saya dulu cadang supaya pengajian fardu ain, silibus fardu ain di masjid tu diubah daripada inilah agama. Sebab tu saya dulu masa kat Perlis saya cadang, dan saya cadang juga masa ada sahabat-sahabat yang menjaga majlis bandaran Kelantan. Mereka juga kena tanya. Saya kata, orang Islam ni kerana dia kait dengan agama. Tulis kat situ siapa yang tidak flash air masa ditandas berdosa. Kita ada hadis Nabi melaknat orang yang orang yang buang air di bawah pokok. Sebab apa? Kerana bila dia main, dia buang air, orang lain lalu tengok, loh, nak duduk bawah pokok, orang laknat betul siapa buat benda ni. So Nabi kata ittaqul la'anai, takutlah kena laknat. Kan? Kena pergi buang. Sepatutnya orang yang kena laknat, orang laknat dia lah. Termasuk, ya Allah, siapa tandas ni? Kita dah kutuk tak guna betul kawan ni. Kita dah maki dia lah. Pasal apa? Pasal dia agama aja. Tak boleh buat benda tu. Maksud, jangan sehingga orang maki kita. Tapi tak bagi kesan. Pasal kita anggap yang ni ada satu fikiran, yang ni sekular. Kita kata ni ilmu sekular. Aku ni mengaji sekular dulu. Macam you orang semua belajar ni, belajar sekular. Ini bukan sekular. Ini part of the religion. Dia ni belajar agama, ni belajar sekular. Ini dulu fikiran ni, sekarang mungkin tak ada. Tapi anggap benda ni, bahawasanya ini bukan, ini agama. Buang sampah ke dalam tong sampah mendapatkan adalah pahala. Saya kata kepada sebahagian kawan-kawan yang nak menegakkan negara Islam, saya kata you jangan fokus potong tangan, please. Pakistan apa semua ni buat tak menaikkan nama Islam pun, even menambahkan masalahnya. Cubalah buat orang turun-turun negara tengok bersih. New Zealand umpamanya bersih, tengok jalan bersih, orang dia bersih, pengurusan dia teratur. Di atas semua benda yang baik ni, datangnya undang-undang Islam. Orang kata, Masya Allah, bagus Islam. Mungkin salah satu, semua benda datang daripada education. Saya masa dekat New Zealand, saya tanya dia orang, pasal apa semua benda menjadi? Dia orang kata sebelum satu, tak tahulah sejauh mana, dia cakap lah, dia kata sebelum satu undang-undang tu nak buat, dia akan masukkan benda tu di sekolah dulu, educate budak-budak. Lepas tu lama benda tu akan berjalan. Pelajaran kita bila kita tak sambung, kita tak mergekan sekali. Sebab tu kita banyak anak-anak kita bila balik kat Malaysia, petang kena pergi kelas agama, pagi kena datang kelas biasa. Patutnya dalam kelas sains tu dah masuk dah agama. Pasal agama tu merangkumi semua. Dalam matematik dah ada agama. Kan dalam dia belajar pembelajaran akhlak dah agama. Semua benda dah masuk. Jadi kalau nak tambah sekali tu pun mungkin fardu ain lah. Tapi semua agama dah masuk duduk dalam tu. Maka bila dia akan belajar kenapa kena buang sampah dalam tong sampah,
Kerana itu adalah diwajibkan oleh agama dan mengotorkan jalan itu diharamkan oleh agama. Tapi dia anggap buang tu sampah tu sebagai rakyat yang baik je. Kalau you marah kat orang semua, you buang luar pun tak apa. Kan? Pasal apa? Macam tu, pasal ramai orang bila dia buat ni, dia kata aku marah kat kerajaan, buang. Apa kaitan kau marah kat kerajaan dengan kau pergi buang benda kat luar ni? Ini tak ada kaitan dengan negara, bukan negara dia tu seorang. Negara-negara semua awak buang, bukan dia yang tengok. Orang lain nak kutip. Jadi ini benda yang kita kena, ni orang yang bukan yang bidang lain kena campur dengan dalam golongan agama ni, kena susun semula silibus kita. Supaya agama itu berada dalam semua sukatan. Dia belajar sains, dia akan kaitkan. Mungkin orang kata, kalau nanti orang non-Muslim tak setuju pula. You tak semesti mentionkan maka dengan ini firman Allah Ta'ala. Tak payah. Dia jadikan bila dia belajar, dia rasakan bahawa di situ kewujudan Tuhan, the existence of God, dan kebesaran Tuhan. Dan kemudian maka di dalam Islam sekian disebut. Kalau dia part tu mungkin dia tak payah ambil dalam periksa, tetapi mention di dalam teks supaya dia tahu. Terima kasih. Satu soalan yang terakhir. Ada satu nak tanya. Dah lahir Brunei ke? Saya sebelum tadi saya propose kalau majlis-majlis yang dianjurkan oleh persatuan di sini, baguslah banyak menjelaskan ilmu, tapi banyakkan majlis-majlis yang bersifat diskusi ilmiah, pandangan ilmiah. Kalau orang Malaysia datang pun suruh dia cakap benda-benda yang setaraf dengan pemikiran orang di pelajar-pelajar. Jangan dia datang cakap benda ni dia boleh cakap kat kampung lah. Terus dia cakap sini, dia cakap benda yang sama level dengan orang sini. Apa yang perlu tahu. So kalau ustaz pun mari sini, dia nak ceramah ke, dia tak payahlah ceramah tentang benda yang bukan kata kita dah bukan kita kata bahawasanya kita ni lebih pada orang lain, tapi supaya Nabi kata khatibun nas ala qadri uqulihim, cakap dengan manusia dengan kadar akal mereka. Saya tengok benda ni, saya pesan pada banyak tempat saya pergi, supaya kalau tidak, saya pergi ke Jordan, ada menteri datang ke Jordan, dia cakap di Jordan, dia kata bahawasanya korang semua yang belajar ni kena kenang jasa kerajaan. Kalau tak kerana kerajaan, korang tak belajar kat sini. Saya rasa benda-benda macam ni tak boleh layan rakyat macam ni. Itu kalau menteri lah. Kalau agama pun tak boleh. Bila datang dialog agama, kita tak boleh tanya. Even boleh petikai. Tidak menjadi murtad mempertikaikan ustaz. Sama sekali tak murtad. Petikai Quran dan sunnah, kata Quran ni bohong, barulah murtad. Tapi kalau kita mempertikaikan penafsiran satu benda, pasal agama ni ada benda yang penafsiran satu orang terdedah kepada banyak penafsiran yang lain, tidak murtad, tidak rosak agama pun, tak salah pun. So ajar benda ni dalam diri kita. Tanya. Bukan kita kenapa kita tanya dia? Sebab kita nak tahu apa yang sebenarnya agama minta. Kerana macam saya sebut tadi, kalau tidak banyak benda penafsiran agama yang salah, yang kita teruskan, dan kesan buruknya kena kepada orang Islam yang lain. Ada soalan last? Tak ada. Tak ada apa. Ni apa nama, sisa tak ada? Di sini biasanya orang perempuan bila tanya tulis kan? Tak ada. Ada lagi ke soalan? Kita tutup majlis untuk. Saya nak tanya, biasanya pasal saya mungkin tak,
biasanya bila saudara-saudara sekalian hadir ke majlis-majlis yang bukan maksudnya bukan yang pengajaran agama lah, dialog biasa-biasa, adakah bila nak tanya soalan sebagainya bertulis untuk di pihak perempuan? Dadak ni saya tanya betul. Saya sedang fikir benda ni. Biasanya kadang-kadang pergi masjid apa, bila orang perempuan nak tanya, dia kena tulis. Adakah benda ni berlaku dalam majlis lain? Kalau pergi discussion tentang education ke, tentang teknologi ke, adakah benda ni berlaku? Ini ada. Saya nak tanya orang perempuan, pasal pun perempuan tulis bila mari kepada majlis agama? Saya bimbang kerana saya tahu orang tak anggap benda tu, tapi takut nanti orang kata perempuan tak patut cakap dalam majlis agama. Kita tahu dalam majlis zaman Nabi, perempuan tanya, kemudian bangun, kemudian bagi tahu pada Nabi, Nabi jawab. Nabi tak pernah kata awak jangan cakap dalam majlis. Dan kita tahu antara yang terkenal dengan Quran sebut tentang wahabat nafsa'ha lin Nabi, perempuan yang pernah bangun dalam majlis dan offer diri dia pada Nabi. Kata, wahai Rasulullah, kahwinlah dengan aku. Dan Rasulullah tunduk, dan dia faham bahawasanya Rasulullah mungkin tak nak. So dia duduk, dan lelaki lain, Anas bin Malik riwayatkan hadis ini dalam Bukhari. Kemudian dia duduk, dan kemudian lelaki lain bangun, kata, wahai Rasulullah tak nak, bagi kat saya lah, kahwin dengan saya. Dan Rasulullah kata, dan dia setuju, dan Nabi kahwinkan dia dalam majlis tu lah, Nabi kahwin. Dan kita tahulah, ini pun boleh belajar jugalah. Dan kalau kita pergi majlis perkahwinan dia orang akan pegang mikrofon, dan dia kata, aku kahwinkan kau. Itu berbeza. Di Malaysia kalau nak kahwin, dia banyak rukun, termasuk kena duduk atas bantal baldu tu. Kena duduk sampai tersejuk-sejuk tangan kau tu. Ni kena shake hand lagi kan. Ini pun budaya. Sehingga sebab tu di Malaysia kata 3-4 kali tak jadi tu. Ini semua tak ada. Aku kahwinkan di kau dengan sekian-sekian, terus sambung. Sebab tu orang boleh tanya Pak Lah masa dia jadi kahwin dengan jin, berapa kali angkat soalan yang tak sepatutnya. Sebenarnya kalau satu kita kata, aku kahwinkan engkau dengan sekian-sekian, aku terima, sah perkahwinan berkenaan. Sah. Tak perlu kata jangan putus nafas, tak ada. Jangan putus nafas ni orang selam dalam laut ke apa kan. Ini semua budaya kita. Sebab tu bila kita datang, kita tengok budaya orang lain, bukan budaya, kita tengok apa yang orang lain praktik, kan, kita mungkin boleh faham. Oh, sebenarnya ini alam Malaysia. Bila alam kita ragging orang, tak sah, ulang. Siapa ni? Ni yang ramai-ramai jadi pengikut ni, kan. Kawan ni duduk kat tengah, angkat nikah. Yang lain kata, macam mana? Tok Kadi boleh pergi tanya pendapat audiens pula. Macam mana? Ulang sekali lagi. Dia ragging budak ni. Dia ragging budak. Agama tak ada. Dia bangun dalam majlis, dia offer diri dia pada Nabi. Nabi tunduk, lepas tu dia, orang tu kata kahwinkan. Lepas tu dia dah hantar amaran, Nabi tak, aku kahwinkan, aku jadikan dia isteri kau. Habis. Bahkan dalam hadis tu tak kata pun perempuan tu kata saya terima. Kena maklum lah perempuan tu memang terima. Itu kata, ini semua benda kita kena belajar bila tengok banyak tempat orang, supaya kita tahu bahawasanya ini bahawa. Dan saya sekali lagi lah, dalam orang kita, bagus, benda ni bagus, niat dia mungkin bagus. Nabi SAW cerita, Rubai' binti Muawiyah, dia menceritakan apabila kahwin, macam hari perkahwinan dia, Nabi datang. Dia kahwin. Rubai' binti Muawiyah dia perempuan. Dia sahabiah. Dia datang dan Nabi datang dengan sahabat-sahabat. Dia serve makanan untuk Nabi dan para sahabat. Dia perempuan. Serve makan. Jadi orang makanan. Yang penting, hadis ni memberikan gambaran tak salah untuk perempuan serve makan. Janganlah, tentulah dia tutup aurat lah kan. Dia serve makan. Dan kita kadang-kadang ada sikit
mungkin kita duduk sini agak terbuka, tapi di Malaysia kadang-kadang bila suami duduk dalam macam ni dengan tetamu, isteri walaupun tutup aurat elok, dia tak datang depan letakkan makanan, suami nak kena pergi ambil. Sebab macam dia rasa macam kesalahan untuk dia muncul di hadapan kawan-kawan suami dia. Sedangkan dia telah muncul kat pasar, pergi beli ikan dengan apek, pergi beli ikan dengan ramasami, sayur dengan ramasami, dan dia sembang ramasami pasal you jual mahal ini, semua dia boleh sembang pula kan. Tapi depan suami dia, dia rasa ini sebenarnya culture. So, saya tak kata wajib datang, tapi saya kata culture. Tapi kita jangan relatekan dengan agama kerana dia beragama. Tapi ini culture. Ini culture. Nak agama refer kepada yang apa yang ada dalam hadis, apa yang dalam Quran dengan hadis. Dan begitu juga yang membabitkan masalah dulu suara wanita aurat. Alhamdulillah sekarang ni dah tak ada. Dulu suara wanita aurat ni antara yang kuat dipegang oleh sebahagian orang. Sehingga dia tidak faham apa perkataan suara wanita aurat. Sebab tu orang kata penyanyi tak boleh menyanyi sebab suara orang wanita aurat. Saya kata bukan soal suara wanita aurat. Itu soal lain. Wanita. Tapi bila kita kata suara aurat, maksudnya suara tak boleh didedahkan kepada lelaki. Kalau kita pergi rumah kawan kita, dia tak ada, isteri dia ada, kita tanya Assalamualaikum. Syekh Badrul pergi mana? Isteri dia tak boleh cakap suara aurat, saya kata. That means suara aurat. Kalau dia bercakap, dia telah mengeluarkan, menzahirkan aurat. Sebab tu kalau angkat handphone suami, tapi perempuan jangan angkat handphone suami. Itu saya tak suka. Okey, angkat handphone suami. Assalamualaikum. Ni apa nama, Badrul ada? Cakap aurat. Itu maksud aurat. Sebab tu kadang-kadang bila kadang-kadang orang yang bukan religious education, dia pun nak ulah tak. Dia dah lah yang religious ni dah silap. Kita ulah lagi silap. Kena tak boleh, mana boleh seorang perempuan aurat. No, seorang perempuan tidak aurat. Dia bangun, dia pernah berdialog, dia pernah bertanya. Sebab kita ada surah Al-Mujadalah. Kan? Dia mengadu kes dia kepada Nabi SAW. Dia mengadu. Watashtaki ilallah. Dan dia mengadu kepada Allah Ta'ala. Mujadalah atau mujadilah. Maksudnya orang yang berdialog, berdebat dengan Nabi. Rasulullah mana boleh isteri saya, suami saya buatkan ini kat saya. Dia boleh kata macam ni kat saya. Allah rakamkan dialog dia dengan Nabi. Allah rakamkan bantahan dia terhadap suaminya. So, basekan balik apa yang kita faham tentang agama kepada apa yang ada dalam teks Islam. Bukan kata menolak ulama. Ulama penting untuk memberikan interpretasi yang betul. Tetapi teks perlu dilihat. Kerana di sana, pada kebanyakan teks, the more than one interpretation. So, interpretasi mana yang lebih mendekati teks. Sebab itu penting sebagai seorang ahli akademik. Allah Allah.